Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat sama-sama dalam satu kuliah khas. Disebut begitulah, kuliah khas berkaitan dengan ilmu faraid. Dan saya dapat maklumat kuliah faraid ni dah ada sini dah. Telah diadakan kuliah faraid. Jadi malam ni kerja saya tak susah lah. Sekadar untuk perangat balik je, ataupun refresh balik. Mungkin ada isu-isu yang boleh kita kongsi. Seterusnya, terima kasih kepada pihak Surau Al-Hadid. Keras surau ni, surau besi ni, Al-Hadid, surau besi. Kerana beri peluang kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini, berkongsi sedikit daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Firman Allah yang bermaksud bagi orang-orang lelaki ada bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi orang-orang perempuan ada bahagian dari harta pusaka peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang ilmu faraid ini, sebenarnya ilmu ni sangat luas. Dia bukan satu ilmu yang sempit. Apatah lagi ianya berkait dengan semua orang. Dia bukan berkait dengan orang yang kaya-kaya saja, tidak. Dia tidak berkait dengan orang yang ada tanah saja, ada rumah saja. Sebenarnya faraid berkait dengan semua orang. Sebab hari ini kita takkan bertemu orang yang boleh mengaku dia tak ada harta. Ke ada tuan-tuan sini? Cakap tangan. Ada tak hak boleh mengaku tak ada harta? Tak ada. Semua ada harta belaka. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni, setakat masa yang tuan-tuan bagi pada saya, sebab ilmu ni sangat luas, kita nak bincang faraid ni bukan pada teori semata-mata, bukan pada kira-kira semata-mata, tapi ilmu ni banyak berkait dengan perundangan. Dia banyak berkait dengan teknikal. So tuan-tuan, kalau nak bincang pada malam ni mungkin tak habis. InsyaAllah malam ni saya cuba nak bawa pengenalan ataupun mukaddimah, bagaimana kita perlu faham apa itu ilmu faraid. Tuan-tuan sekalian, bila sebut faraid ni sebenarnya ramai orang tak minat. Antara sebab yang menjadikan mereka tak minat ni, antara jawapan mereka ialah mereka tak ada harta. Itu antara jawapan dia. Saya pernah berkuliah di satu tempat di Kuantan. Saya tanya di awal-awal kuliah macam ni, macam saya tanya tadi lah, siapa dalam ramai-ramai yang ada malam ni tak ada harta? Ada sungguh seorang angkat tangan. Pocik duduk depan saya, dia angkat tangan. Saya ustaz tak ada harta. Saya kata sudah pocik ni cari penyakit, kan? Lantas saya tanya dia, Pocik duduk depan saya pada malam ni, Saya nak tanya Pocik pakai piyah, Pocik pakai baju Melayu, Pocik pakai kain pelekat.
Hak tu hak saya nampak. Hak lain saya tak nampak. Piti dalam kocek banyak mana. Pocik pakai kasut ke selipar luar tu, pocik mari dengan kereta motor basikal, saya tak mau tanya. Saya nak cerita hak depan mata saya. Minta maaf pocik, kalau pocik mati depan saya pada malam ni, piyah, baju Melayu, kain pelekat, harta pusaka. Tuan-tuan, mati, piyah, baju Melayu, kain pelekat, tertakluk dengan hukum faraid. Jadi orang nampak dah tentang faraid. Faraid bukan tertakluk bagi orang yang banyak harta saja. Tu belum kita cerita bab tanah, belum cerita bab duit-duit simpanan, belum cerita bab saham, pelaburan, bisnes, perniagaan, belum cerita apa lagi tuan-tuan, takaful insurans, kan, gratuity, ex gratia, pampasan, ganjaran dan sebagainya. Belum cerita hak tu lagi tuan-tuan. Kita bercakap hak duduk di tubuh kita ni pun kita kena mikir dah tuan-tuan. Bagaimana kalau aku mati, hak di tubuh kita ni jadi pusaka, lagu mana anak-anak kita bagi? Saya nak cerita tuan-tuan, dalam satu program TV, seorang ustaz, dia bercakap pasal pengurusan jenazah. Maka ada orang telefon dia. Pengurusan jenazah ni tuan-tuan terlalu dekat dengan pengurusan pusaka, terlalu dekat dengan ilmu faraid, ya? Jadi ada seorang telefon, dia kata, ustaz, saya nak tanya, pakaian arwah, pakaian jenazah tu, masa mandi dia tu, dia mati, masa kita mandi tu, pakaian tu kira guana. Dia tanya soalan tu, pakaian tu kita nak kira guana ke pakai buang gitu je? Sebab tuan-tuan, pakaian yang ada di tubuh jenazah ni kadang-kadang dah molek dah, dah boleh manfaat dah. Kadang-kadang kita nak buka baju dia tu, sampai kadang kena potong, kena gunting, betul tak? Sebab tubuh dia tengok keadaan tubuh, kadang-kadang boleh buka balik. Molek semula, pakaian tu boleh guna. Jadi ustaz ni jawab, dia kata gini, pakaian ni kalau dah pakai dah molek dah, buang je lah. Hak tu saya terima lah, sebab tidak boleh dimanfaat. Tapi dia kata kalau pakaian ni molek lagi, comel lagi, basuh lah, dia kata. Basuh molek-molek, sedekah korang. Basuh molek-molek, pergi sedekah. Kalau agak tambah sedekah, pergi tolak ke bandar. Dia jawapan dia lagu tu. Saya mari selalu. Sudah ustaz ni. Tapi mungkin pendengar yang dengar jawapan dia tu, dia orang takkan kaitkan pakaian tu dengan pusaka. Sebab dia nampak itulah jawapannya, pakaian bagi jenazah. So tuan-tuan, pakaian tu adalah pusaka. Nak sedekah tak boleh. Nak jual ke bandar pun bukan boleh jual dengan mudah. Sedekah tak boleh, jual ke bandar tak boleh, kecuali waris-waris kepada si mati memahami apa itu faraid. Waris-waris kepada si mati berbincang dan buat keputusan bagaimana nak settlekan baju arwah ni, hak duk tubuh dia. Jangan dicerita hak dalam robot dalam lemari tu. Ni hak tubuh dia pun sudah tertakluk dengan pusaka dan ilmu faraid. Baik. Dalam radio, ni saya cerita tuan, kita duk bawa kereta ni, dan gimari ni kita dengar lah sambil dengar radio. Seorang ustaz, tak mau sebut nama. Kalau sebut nama, satu Malaysia kena. Baik. Isu jenazah juga. Dia cakap bab isu sedekah, isu orang bagi. Tuan-tuan, orang bagi harta ni dipanggil hibah, dipanggil hadiah. Saya bagi handphone saya pada tuan-tuan, ini hadiah saya untuk tuan-tuan. Tapi benda ada jadi saya tak boleh berilah ke tuan-tuan ramai malam ni. Berhubung. Jadi kalau saya nak beri, saya beri ke seorang, itu dipanggil hadiah. Saya ada pen, saya bagi, ini dipanggil hadiah. Tapi saya tak boleh beri tasbih ni. Sebab tasbih ni bukan hak saya. Tasbih ni hak surah. Kalau saya beri, boleh ke? Tak boleh beri. Sebab bukan hak saya. Baik, nak kaitnya gini. Orang mati, ada ustaz ni jawab, dia kata dah kalau orang mati, kan masa mandi jenazah tu, kan adalah isteri, kena beri ke cicing sebetul, dia beri ke gelang. Kan duk mandi, kan budaya kita kan kadang-kadang bukan tunggu beri, tuan-tuan, orang pakai ambil selalu. Hak tukang mandi ni masa mandi tu tengok cicing duk tangan tu, ambil selalu. Sebab dia pakai kira budaya. Budaya dulu kalau orang mandi jenazah ni kira ibaratnya keluarga si mati beri hadiah. Jadi ambil senyap, cicim mah ke cicim dia ke, tak kira lah. Jadi ustaz ni jawab, dah orang beri, kita ambil, tak salah lah. Jadi saya dengar gitu, ya ke tak salah? Ya ke tak salah tuan-tuan? Suami mati, jenazah dia dimandikan oleh tukang mandi mayat. Di tubuh suami tu ada cicing sebetul. Tak kira lah cicing tu harga RM1, RM2 ke RM300 pun tuan-tuan, cicing adalah harta pusaka si mati.
So segala peninggalan dia termasuk cicing tersebut tertakluk kepada hukum faraid. So siapa yang bagi cicing tu kepada arwah? Kalau tukang mandi mayat ni pakai ambil teguh, memang tak ada orang bagi, punah tuan-tuan. Tapi kalau hak tukang beri ni katakanlah anak, ambil lah pakcik sudah mandi jenazah ayah kita tu, ambil lah cicing tu tangan dia tu. Tu seorang baru beri. Siapa lagi adik-beradik yang lain yang jadi waris? Kalau hak tukang beri tu isteri je tukang beri. Tapi anak-anak yang lain, waris-waris lain beri ke tidak tuan-tuan? Itu persoalan dia. Baik, cerita yang ketiga. Saya nak cerita dulu supaya kita nampak Allah faraid tu lagu tu rupanya. Saya nak cerita dulu tuan-tuan. So apa cerita yang ketiga? Dalam satu kuliah saya, Tok Imam. Tak ada ceritalah tempat mana-mana. Tok Imam. Lepas kuliah gini lah dia mari jumpa saya. Ustaz dia kata, bila dengar kuliah ustaz bab faraid pusaka ni, saya mari rasa selalu guana pula. Ayah saya mati, saya ambil cicing dia pakar. Ayah saya mati, saya ambil cicing tu saya pakar. Dah ada lagi lening, ada lagi lening. Dia duduk tangan saya ni lah cicing ayah. Pakar tu sedang molek. Sedang molek masuk, kita pakar selalu lah. Saya tanya dia, dah adik-beradik lain tahu tak? Waris-waris pada ayah tahu tak pasal apa ni ustaz ambil cicing ni? Dia kata, hak tu tak tahulah ustaz. Kita tak bincang pun kita pakai ambil. Tapi saya rasa tak ada masalah. Ni satu penyakit tuan-tuan, buah rasa. Duk main rasa semua. Duk main rasa ni bahaya. Sebab bimbang rasa tu melanggar hukum. Kan? Itu cerita. Baik. Cerita yang keempat. Malam ni kita pakai cerita dah apa dah tuan-tuan. Habis cerita faham lalu faraid tak apa benda. Cerita yang keempat, suami mati. Tak kira lah suami ke isteri ke. Tanah nama suami. Gerang tanah tu bukan gerang nama arwah, nama suami. Cuma tanah ni tanah kapung. Tanah kapung ni ada rumah kapung, adalah pokok-pokok buah-buahan belakang tu, buah duku, buah motang, buah manggis, buah benda-benda ada belakang. Jadi time buah duku banyak, lah ni tak tahulah lepas-lepas dah murah sangat. 3% sekilo orang ambil. Upah manjak dah lepas tuan-tuan. Jadinya isteri ni kata pada nak jual dak padang. Upah manjak dah lepas, ginilah kita buat jariah untuk arwah. Jadi upah orang panjat, upah orang kait di atas surah. Dah kita orang surah tuan-tuan, tubik mayang Isya tu tengok buah duku. Ustaz-ustaz kuliah sekali suka tengok buah duku tuan-tuan. Bahang buah duku dulu, berkembang-kembang diri buah duku. Soalan saya, buah duku tu pusaka tak? Pusaka tak buah duku tu? Buah duku ditanam atas tanah milik arwah. Siapa tanam? Arwah tanam. Dia keluar pitih beli anak duku sebatang. Dia tanam, so masa hidup hasil tu dia yang mempunyai. Dia bagi ke anak bini dia, tak ada masalah lah sebab dia ada. So bila dia mati, tanah dia pusaka dan segala benda yang ada atas tanah ikut jadi pusaka. Rumah, buah-buahan, kecuali dalam undang-undang tanah hak jenis barang gali yang bawah tanah. Dia ada kadar-kadar dia, tu cerita lain. Orang jabat tanah dia tahulah kadar ukuran bawah tu berapa. Jumpa mah tu adakah milik dia ke ataupun milik kerajaan. Tu dia ada peraturan undang-undang dia. Nak cerita hak atas tanah ni. So bila pokok hak tanah hak dia, pokok hak dia, hasil yang keluar daripada pokok pun hak dia. So dia mati jadi pusaka. Jangan kata satu jok buah duku, sebutir buah duku pusaka. Soalannya, isteri hak suruh anak dia mari atas surah balas sejik tu, lepas tu kita pula tukar makam, isteri tu clear tak dengan waris-waris? Ada bincang tak? Waris setuju ke tak? Dan antara waris tu ada tak hak kecil bawah umur? Hak belum akhir balik. So tuan-tuan, 4 kisah. Dalam banyak-banyak kisah yang saya lalui tuan-tuan, dalam pengalaman saya berkuliah, mengajar, training dan juga khidmat bantu pusaka, bersoal jawab dan sebagainya, 4 kisah ni tuan-tuan setidak-tidaknya membuka minda kita. Apa itu harta pusaka? Kisah yang kelima. Nutup hak kelima. Bukan nak nutup kuliah, nak nutup kisah. Saya dalam program ilmu faraid ini ada seorang anak muda, dia ikut program saya. Lepas dia ikut program saya tu, tuan-tuan cerita dulu, saya ada tulis buku ni. Jadi buku ni ada dalam baku tu, tapi bukan learning lah tuan-tuan. Lepas mayang kaki, siapa-siapa yang nak boleh ambil lah, nanti kita kira semula. Saya tak mau cerita learning. Jadi saya guna buku ni sebagai modul pembelajaran dan juga pengajaran saya dalam ilmu faraid di mana-mana tempat. Tuan-tuan sekalian, anak muda ni
Habis program, dalam seminggu dia telefon. Barangkali dia balik mikir ke lagu mana ke, wallahualam lah. Dia telefon, dia tanya, dia kata, "Ustaz, saya ni sebenarnya isteri saya baru je mati. Sebelum saya mari kursus dengan ustaz ni, dia dah mati 2-3 bulan sebelum tu, isteri dia. Dan kami kahwin tak ada anak, belum dapat anak. Awal-awal kahwin ni isteri mati, tak ada anak. Isteri ada saya suami, dia ada mak, dia ada adik-beradik, ayah tak ada." Ini saya nak gambarkan sikit faraid, tuan-tuan. Sebab benda ni dia tak sama, tuan-tuan. Jangan kita duk tengok kiri kanan kita ni sama tak, dia lain. Soto faraid dalam keluarga setiap orang berbeza, dan dia akan mendatangkan isu yang berbeza-beza. So tuan-tuan nak faham cerita ni. Dia kata isteri saya ada waris saya sebagai suami, mak dia dan adik-beradik dia. Ayah dia mati dah. So itu waris kepada isteri. Saya faham ustaz, saya ngaji dengan ustaz, saya faham barang kemah dia pusaka. Walaupun saya hak beri ke dia, saya tahu dah tu pusaka, saya tak boleh ambil balik. Kalau saya nak ambil, hak faraid saya. Dia faham, dia ngerti. Pakaian dia pusaka. Semua dia tanya ni, semua pusaka belaka. Pitih-pitih dia pusaka. Saya muskil nak tanya ustaz je ni. Isteri saya ni, dia buat nasi lemak atau kedah. So tuan-tuan, soalan daripada seorang suami yang betul-betul menusuk kalbu saya, nak ceritanya. Tengah bawa kereta daripada Bera ke Kuantan, tiba-tiba dia telefon. Saya nak tanya ustaz, dia ni buat nasi lemak, hari dia meninggal tu dia dah buat nasi lemak atau kedah, hari-hari atau kedah. Jadi tengah hari sikit saya pergi ambil, sebab saya ingat dia mati ni ada pitih dia. Dia ambil di kedah, adalah pitih jual tu lah, nasi lemak. Berapa sangat kalau kata kedah ada 2-30 buku. Jadi kalau 2 hias buku, tolak komisen, adalah bahagian dia. So saya reti ustaz, saya faham hak tu pusaka. Hak tu tertakluk dengan faraid. Saya 1/2, separuh. Tu suami. Kalau isteri mati tak ada anak, suami dapat separuh daripada harta isteri. So pitih dia tu saya dapat separuh, mak dia 1/6. Ni saya belajar dengan ustaz ni. Hak lebih adik-beradik dia. Cuma saya nak tanya ustaz je ni, ada 2 buku nasi lemak dah habis. Dia tanya soalan ustaz, 2 buku nasi lemak pusaka ke tak? So tuan-tuan, kalau jumpa soalan macam tu nak jawab mana? 2 buku nasi lemak pusaka ke tak? Saya tanya dia balik, dah nasi lemak 2 buku tu pas mana dah? Pas dalam perut saya dah ustaz. Saya makan lah ustaz, kalau saya lok punah. Jadi masa dia ambil nasi lemak tu masih molek, dia makan perhabis. Cuma dia mikir balik, ni cerita lama dah, lepas bini dia mati ni, dia mikir balik bila ngaji faraid, pusaka kedok. Saya kata nasi lemak tu molek, kalau jual pun mungkin boleh laku lagi. So dia masih boleh dimanfaatkan dan boleh menghasilkan nilai, maka dia pusaka. So kalau dia pusaka, sebukuh untuk suami, dia makan halal untuk dia. Sebukuh lagi hak mak tua dia, hak adik-beradik arwah ipar dia. Dah mana ustaz, makan dah ni. Hak ni biasalah. Bukan kata cerita nasi lemak, bahan tanah pun ada. Berpuluh tahun ambil tanah orang, apa tak ada tuan-tuan? Betul tak? Makan saka. Orang sebut sama makan saka. Tanah ambil, hak tanah ambil tu bukan orang tak nampak. Tanam padi, tanam getah, tanam sawit, ambil clear belaka hasil. Tanah tu tanah pusaka. Tak clear dengan waris. So tuan-tuan, apa hukumnya? Baik, cerita bab nasi lemak ni pun tuan-tuan, 2 buku kalau ianya pusaka, apa lagi tuan-tuan harta-harta yang lain yang melibatkan nilai yang lagi besar. So 5 kisah yang saya gambarkan dalam mukadimah kuliah saya, dah hampir 20 minit. So kita ada lebih kurang 2 jam lagi untuk saya habiskan kuliah. Sebab Faizul kata kamera tu boleh tahan sampai 2 jam setengah. Jadi tuan-tuan tunggulah, siapa suruh jemput saya. Saya nak balik pula ke T2 ni. Malam ni habis kuliah balik ke T2, subuh esok nak turun pula, sebab esok ada program di Masjid Mak Cili, seminar ataupun kursus faraid 1 hari. So siapa tuan-tuan yang lebih berminat untuk lebih mendalam dengan faraid ni, insya-Allah boleh hadir. Tapi dengar cerita je dekat 80 orang dah. Tapi muat lagi. Esok kita cerita lebih detail, siapa-siapa yang ada minat lah. So malam ni kita nak gambarkan dulu tuan-tuan apa itu faraid. So tuan-tuan sekalian, merujuk kepada firman Allah Ta'ala yang saya baca tadi, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7, Allah gambarkan orang lelaki dan orang perempuan masing-masing ada bahagian daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Itu ayat yang cerita umum tentang hukum faraid. Tuan-tuan sekalian, kita balik pada sejarah.
sebelum datangnya ataupun sebelum diutusnya Nabi SAW, harta pusaka ni dah berlaku, tuan-tuan. Sebab harta pusaka ni harta orang mati. Bila mati jadi pusaka, bila mati jadi pusaka. Jadi sejak bila? Sejak diciptakan manusia lagi. Mati je orang tu, harta dia jadi pusaka. Cuma soalnya, bagaimana harta tersebut dibahagi kepada orang-orang yang berhak. Zaman jahiliah, tuan-tuan, sebelum datangnya baginda Nabi SAW, harta dibahagi ikut dam. Antara yang banyak berlaku bab harta ialah wasiat. Ikut dia je nak beri ke siapa. Oh, kita kawan baik, aku wasiat kamu lah harta aku, ambil ke dia. Dia pakai gitu je, dia pakai wasiat ikut je. Kemudian yang kedua, harta diambil oleh orang-orang lelaki. Orang perempuan tak boleh. Sebab harta ni kami guna nak perang, kami nak beli senjata. Orang puan duduk rumah je, tunggu kita bagi je. So orang puan tak ada hak dalam memiliki harta pusaka. Ni zaman jahiliah. Sehingga hak ahli kaum kerabat pun dinafikan hak. Dia beri hak kepada member ni, kawan-kawan dia hak baik-baik ni. Dia pakai kaedah tu. Bila datangnya baginda Nabi SAW, kaedah pengagihan harta pusaka ni walaupun masih dalam bentuk yang style lama, tapi ada sedikit perubahan. Antaranya dia ambil kira soal agama. Muhajirin dan Ansar, selepas berlaku hijrah, Muhajirin dan Ansar, di situ ada kaedah-kaedah yang membolehkan Muhajirin mewarisi Ansar dan sebaliknya. Masa tu ayat faraid belum turun, tuan-tuan. So kalau kita gambarkan zaman jahiliah, orang puang tak boleh harta, tuan-tuan. So saya nak sebut di sini, orang puang kalau dengar bab faraid, jangan terlalu cepat menimbulkan persepsi faraid dah adil, orang lelaki boleh banyak, kita suka bagi sama rata. Jangan, tuan-tuan, maaf. Sebab kita nak bercakap ni tentang hukum Allah. Dan hukum Allah ni, tuan-tuan, kita baca ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, 11, 12. Kita baca ayat 13, Allah sebut apa? Tilka hududullah. Tuan-tuan, faraid salah satu daripada hukum Allah yang disebut dalam Al-Quran. Ada 14 tempat yang Allah sebut spesifik hududullah, batas-batas syariat Allah. So bila sebut hududullah, Allah sebut wa man yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat perintah Allah dan Rasulnya, Allah sebut apa? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Siapa taat perintah Allah, Allah masukkan dia dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, baginya dia kekal dalam tu, dan baginya balasan yang sangat besar. So tuan-tuan nampak kesudahan. Kita praktikkan hukum faraid, balasan kita syurga. Bukan makna hukum faraid sajalah. Ini salah satunya. Sebab hukum ni kadang-kadang orang ketepikan sangat. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang ke-14, wa man ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang engkar perintah Allah, yang lawan perintah Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka, baginya azab yang sangat pedih. Naudzubillah. So tuan-tuan, Allah tutup pembahagian harta pusaka. Kalau kita nak bincang malam ni mungkin masa terlalu panjang. Ayat 11, ayat 12 Allah tutup dengan balasan syurga dan neraka. So kita nak bercakap hukum faraid ini, pertama yang kita kena letak, ia adalah hukum Allah. Sama macam kita bercakap soal semayang, sama bercakap soal zakat, soal haji, soal-soal yang lain, sama, tuan-tuan. Sebab ia berkait dengan hukum yang telah difardukan oleh Allah. So dalam ayat 7 yang saya baca tadi, penutup ayat tu Allah kata apa? Nasiban mafruḍa, pembahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. So nak bercakap, nak komplain, nak condemn, nak kata apa-apa pada faraid, kita tengok dulu Allah kata apa faraid itu, hak kita bagaimana. So tuan-tuan, bukan tidak ada ruang untuk kita berbincang, tapi kita kena bercakap atas disiplin ilmu. So insyaAllah malam ni saya nak gambarkan sikit. Baik, maka tuan-tuan balik pada tadi, kesimpulannya orang puang tak boleh harta zaman jahiliah. Kisah berlaku apabila sahabat Nabi SAW namanya Sa'd bin Rabi' radhiyallahu an. Sa'ad bin Rabi' ini dia mati syahid dalam perang Uhud. So cerita ni, faraid ni, tuan-tuan, sebelum perang Uhud, dia belum lagi ada hukum macam kita nak cakap malam ni. So dia bermula dengan perang Uhud. Sa'ad bin Rabi', sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mati syahid. Bila dia mati syahid, isteri dia datang jumpa Rasulullah. Isteri dia datang jumpa Rasulullah bawa 2 anak puang.
Maknanya Sa'ad tak ada anak lelaki. Dia isteri, bawa 2 anak puang, mari ngadap Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hadis sahih Bukhari Muslim, ya Rasulullah, aku ni isteri Sa'ad, sahabatmu yang mati syahid medan Uhud. Ni anak puang dia 2 orang. Bila Sa'ad mati, adik dia bahang belaka harta Sa'ad. Ni tuan-tuan So ambil kira lagi amalan jahiliah tu. Adik dia hak lelaki, mari bahang habis. Kereta bahang, motor bahang, pitih bahang, tanah bahang, rumah bahang habis, ambil ke adik lelaki. So dia tak tinggal benda satu pun ke kita ni. Aku pun tak boleh apa benda, anak puang ni pun lagi tak boleh benda ni. Macam mana dia nak nikah kat kita tak harta? Dia nampak nak nikah tu lah. Maka Nabi diam. Nabi kata yaqdillahu fi. Nabi kata kita tunggu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Lepas tu turun ayat faraid. Turun ayat sebelah Allah sebut apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah wajibkan, Allah fardukan dalam pembahagian harta pusaka si mati kepada anak-anak kamu, bagi orang lelaki 2 bahagian, orang puang 1 bahagian. Mari kita hari ni tuan-tuan, hak jenis tak ngaji tak reti, bukan tak ngaji sangat, tak ada orang nak tolong cerita, faraid tak adil, orang lelaki boleh lebih, orang puang boleh kurang. Nampak tuan-tuan, bertentangan. Kita dah menentang ayat Allah Ta'ala. Pada tu je tuan-tuan, tak payah nak tafsir lain. Allah turun dalam ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi seorang lelaki tafsirannya 2 bahagian, bagi orang puang 1 bahagian. Walaupun kalau kita baca tafsir dia sebut lain, dia sebut orang lelaki dapat sama banyak dengan 2 orang puang. Seorang lelaki dapat sama banyak dengan 2 orang puang. Maknanya lelaki 2 puasa lah tu. Mari kita tuan-tuan hari ni mak pesang sebelum mati. Ni mari belakang anak-anak mak ni, mak nak pesang. Kadang-kadang mak kata mak nak wasiat. Mak mati esok-esok, pitih mak dalam bank, bagi sama rata anak-anak. Biasa tak tuan-tuan berlaku gini? Sangat-sangat biasa. Bagi sama rata anak-anak mak. Lepas tu mak tambah lagi tuan-tuan. Setakat tu tahan lagi. Tambah lagi, jangan ikut faraid. Allahu Akbar tuan-tuan. Larang anak daripada ikut faraid. Sedangkan faraid itu hukum Allah. Kemudian tambah lagi ni. Dia ada 3 klausa tu. Bagi sama rata, jangan ikut faraid, belakang tambah lagi mak ni. Bagi mak sama rata lebih adil. Allahu Akbar tuan-tuan. So siapa kita sebagai hamba Allah boleh menentukan hukum Allah tidak adil, hak kita buat ni adil tuan-tuan. Kiahlah dengan kaedah lain sama tuan-tuan. Bukan nak cerita faraid je, tapi saya nak cerita sebab bidang saya dalam bidang ni. So saya nak gambarkan faraid. Ada 2 orang anak puang di Pahang tuan-tuan, dia telefon saya. Dia kata, ustaz, ya saya nak tanya ustaz, ayah saya, mak saya mati dah, ada harta-harta ayah mak ni. Saya nak tanya ustaz, kalau kami anak-anak puang ni tak setuju harta ayah mak di faraid, boleh ke faraid tu dilaksanakan? So tuan-tuan bayang soalan dia. Kalau kami anak puang ni tak setuju, ni soalan yang ada hari ni. Saya tak mau salah dia total tuan-tuan, sebab bacaan saya, pengalaman berkuliah faraid 15 tahun ni tuan-tuan, kan rupanya ramai orang tak pernah dengar apa itu faraid. Kadang-kadang bila dengar faraid tidur, kena pula main angka 1/4, 1/8, pecah, tak nampak gambar dah tuan-tuan. Sebab dia tak rasa kena atas kepala dia. Tapi tuan-tuan, kalau main waduku sebutir pusaka, tak mau kena atas kepala ke mana tuan-tuan? Buah duku mari atas surah, kita hak tukang makan ni tak ada rasa ke tuan-tuan? Kita hak tukang makan ni ada tak rasa nak tanya waris? Ni mu atau buah duku surah ni, wa moktan wa riang ni, mu bincang tak dengan waris-waris, setuju ke tak nak mari atas ni? Kita nak makan ni sebab salah ni. Ada tak orang tanya gitu tuan-tuan? Tak ada. Sampai ke ustaz pun makan tak? Minta maaf lah. Tahlil kenduri arwah. Tahlil tak ada masalah. La ilaha illallah tu tahlil. Tuan la ilaha illallah tahlil, tapi tak ada orang buat tahlil tak ada makan. Kalau buat tahlil tak ada makan, taubat tu imam hari malam pertama je. Malam kedua mu tahlil sendiri. Yang benda buat tahlil tak ada makan. Mesti ada makan. Soalnya makan tu guna pitih mana? Guna harta mana? Kita tak guna pitih, tak guna benda. Kita melih ayam. Dah ayam siapa? Ayam arwah. Dah ayam pusaka dah. Dari kepala ayam sampai ke ekor ayam, pas kaki pusaka tuan-tuan. Dah bincang tak dengan waris? Ada bincang tak dengan waris? Tu soalan saya. Ada bincang tak dengan waris?
Bincang dia, ustaz, ayam seekor, 5-6 ekor bukan luak pun dia ada serebang ayam. Ha? Kambingnya malam ke-40 sembelih lembu. Ni nak cerita kapung-kapung. Ni bukan nak cerita sini orang ngaji faraid baguslah ke dak. Kita nak cerita ni tuan-tuan sebuah ilmu ni, tuan-tuan terima malam ni, tuan-tuan jadi pula dai, tolong dakwah ke orang lain. Tu nak ceritanya. Bukan untuk kita seorang. Tolong sampaikan pada rakan-rakan kita. Mungkin mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita hak duk kapung-kapung ke. Benda ni bukan main kapung tuan-tuan, bandar pun super je. Baik, nak ceritanya hukum faraid dan pusaka ni bukan waris je tuan-tuan yang berkait, yang terjebak. Kita hak duk surau masjid ni tuan-tuan terjebak sama tahlil kuliah arwah. Kecuali waris faham. Kita tak guna atau pusaka ni, kita tahu dah. Dalam mazhab Syafi'i sebut dah, buat makan tahlil tak boleh guna harta pusaka kecuali waris setuju. Kemahlah hujah tu, dah guna pitih mana? Anak-anak beri hadiah, anak-anak semua bagi sumbangan sikit seorang, tak ada masalah lah. Kita nak ceritanya apakah dia berlaku cara macam tu. So tuan-tuan, inilah faraid. So balik pada cerita tadi, bila adik Sa'ad dia ambil semua harta Sa'ad, isteri dia tak boleh, anak dia tak boleh, akhir turun ayat faraid, datang turun, Allah bagi untuk isteri berapa. Dalam ayat 12 Allah sebut bahagian isteri. Nanti kita cerita. Allah bagi bahagian anak berapa. Anak puang guana, anak lelaki guana, ada lelaki puang lagu mana. So anak puang sahaja, Sa'ad ada 2 anak puang, Allah sebut fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Walaupun ayat tu pada zahir bermula dengan 3, tapi kita ambil dulu malam ni jumhur ulama mengatakan 2/3 bermula dengan 2 orang. So nak cerita detail, kuliah esok kita bincang, atau khusus esok kita bincang. Malam ni tak ada nak tafsir tu panjang-panjang. So anak puang 2 orang tu boleh 2/3. 2/3. So isteri pula lagu mana? Turun ayat faraid, Allah Ta'ala berfirman surah An-Nisa ayat 12. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Allah sebut bagi suami dulu, kemudian Allah sebut bagi isteri. Allah kata apa? Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Sekiranya bagi suami yang mati tu ada anak, so Sa'ad mati, anak dia 2 orang tu, maka bagi isteri 1/8. Mari orang puang sikitnya bahagian kita. Tu sah. Mari pula hak ejen-ejen luar ni tuan-tuan. Hak ni yang saya marah sangat. Datang dengan provokasi. Puan tahu tak, dalam faraid bahagian puan paling sikit. Tu tuan-tuan, punah jahanam. Bukan datang mari nak nasihat, bukan mari nak tarbiyah, tapi mari nak provokasi. Bisnes punya cerita. Cakap pumpang, orang join masuk bayar, bahan komisen tuan-tuan. Saya kata depan ejen, komisen hak memboleh ni halal ke tak? Kalau datang dengan cerita menipu. Kalau hak menipu lah. Kalau hak datang cerita betul, orang faham, orang reti, orang nak buat perancangan pusaka, buat dokumen, hibah, wasiat dan sebagainya, so tak ada masalah. Sebab dia buat dalam keadaan dia faham. Tapi berapa ramai tuan-tuan ejen-ejen cakap bab hibah, cakap bab wasiat, cakap bab perancangan, tanya bab faraid, hak tak reti langsung pun ada tuan-tuan. Tu kita tak mahu terima masyarakat yang faham sebegini. So Allah sebut dalam Quran, kalau suami mati ada anak, isteri 1/8. Jadi kesudahan pada hadis tadi, Nabi panggil balik anak Sa'ad, adik Sa'ad. Panggil semula adik Sa'ad, mari sini, bagi semula. Pulangkan balik harta Sa'ad, isteri dia beri 1/8, anak puan dia 2 orang beri 2/3, hak lebih ambil kemung. Asabah bin nafsi namanya. Tahu dah tak? Asabah bin nafsi tahu dah ngaji faraid dah tak? Ke dah ingat dah? Jadi adik Sa'ad tu boleh asabah bin nafsi. Dia dapat hak lebih itu. So isteri dapat 1/8, anak puang dapat 2/3, 1/8 sama dengan 3/24, 2/3 sama dengan 16/24, jumlah 19/24, baki 5/24 tu untuk adik Sa'ad. Itu maksudnya. Kalau ada pitih 240,000, isteri dia dapat 30,000, anak puang dia dapat 16,000 bagi 2, 160,000 bagi 2, 50,000 tu hak adik Sa'ad. Itu duduknya cerita faraid. Jadi Nabi panggil balik, pulangkan semula. Maka daripada situlah bermulanya hukum faraid, seumpama yang kita duk cakap sekarang. So tuan-tuan sekalian,
hukum faraid, kesimpulan dibuat oleh ulama. Tujuan utama dia turun, tengok pada sebab nuzul, sebab turun ayat faraid tadi ialah sebab orang puan tak boleh harta. So orang puan kita kena bagi kefahaman betul-betul. Kita sebagai suami balik cerita pada isteri, pada anak kita, anak puan kita, natu kita hak puan, tolong cerita. Mak kita pun, mocik-mocik hak orang lama-lama ni, tolong cerita bahawasanya zaman jahiliah orang puan tak boleh harta. Turun ayat faraid itu bermakna Allah membela hak wanita. Tetapi memang Allah Maha mengetahui, tuan-tuan, kenapa orang lelaki boleh lebih, orang puan boleh kurang. Tuan-tuan, tanggungjawab. So kita bercakap pasal faraid, jangan tinggal soal tanggungjawab. Yang jadi problem hari ni, yang orang condemn faraid sebab ada waris-waris lelaki yang dapat harta, menuntut hak sungguh-sungguh tetapi meninggalkan tanggungjawab. Ini yang tak betul. Tapi kita tak boleh salahkan dua-dua benda tu. So faraid kena terima, tanggungjawab kena terima. Kan? Ulama buat satu analogi, satu perbandingan. Kan? Ini dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab dia Al-Mawarith. Dia buat compare anak lelaki dengan anak puang. Sebab orang puang ni selalu sangat dia sebut nak bagi sama rata. Nak sama rata semua, tuan-tuan. Cerita tadi dah ulah lagi tu. Hak telefon nak bagi sama rata tadi tu. Tak ulah lagi tu. Orang puan nak sangat ni. Nak ada pula mak ayah besar. So tuan-tuan, saya akan jawab nanti boleh ke tak boleh. Kalau saya tak nak cerita, tuan-tuan tanya balik. So tuan-tuan, dalam kitab Al-Mawarith, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dia bagi satu perbandingan. Bila orang lelaki, anak lelaki, tapi anak lelaki boleh dua bahagian, anak puan boleh satu bahagian, piti siapa hak habis dulu, tuan-tuan? Matematik. Kalau anak lelaki tu kata boleh 20,000, anak puan boleh 10,000, piti siapa hak habis dulu? Baik, anak lelaki kita compare lah. Kalau contoh dua-duanya bujang, anak lelaki dia nak nikah. Ni dicerita oleh Syekh Muhammad Ali Sabuni. Kalau dia nak kahwin, siapa kena bayar mas kahwin? Bini dia ke dia? Dia kena bayar mas kahwin. So mas kahwin dia berapa? Kalau main mas kahwin 20,000 dah habis itulah, tuan-tuan. Mas kahwin dah lah hantaran bahan 20,000 dah habis lalu, tuan-tuan. Hak puang ni pula 10,000 hak dia. Dan abang dia pun orang ambil 20,000, dia pun cah 20,000 jugalah. Dia nak nikah pula ni, kan? Boleh dia 30,000. Cuma hak peliknya hak lelaki dia kecek. Pinjam duitmu dululah, buat bayar hantaran kaki. Tu ikut dia lah tu. Tapi hakikatnya sebenarnya situ. Tu baru bab hantaran. Bab nafkah, bab tanggungjawab. Siapa wajib sediakan tempat tinggal? Siapa wajib tanggung pendidikan, makan minum, agama, tarbiyah, semua suami belaka. Pakaian, semua suami belaka. Dah hak puan terima je, tuan. Cuma yang peliknya ada hak tak lelaki jenis tak tanggungjawab. Tengok bini ada harta sikit, kecek selalu. Tengok bini ada harta sikit, bodek selalu. Ni hak tak bertanggungjawab. Jadi kita tak boleh pakar, tuan-tuan, kerana ada orang tak bertanggungjawab, kita nak marah pada faraid. Bila ada orang tak bertanggungjawab, kita kena marah sebab dia tak bertanggungjawab. Hak faraid itu faraid lah. Tapi benda tu kita nak join sekali supaya orang reti. So tuan-tuan, keadaan macam tu. Dalam Al-Quran, bila Allah terang bab faraid, saya bagi satu contoh. Bahagian mak ayah. Mak ayah ni waris, tuan-tuan. Allah sebut dalam ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Bagi mak dan ayah masing-masing setiap orang 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad, daripada harta peninggalan kalau si mati anak dia tu ada anak. So tuan-tuan, kita ni mak ayah, kita ni ayah, kita ni mak. Anak kita mati, tak kira lah anak lelaki anak puang, dia nikah dah, dia ada anak, mak ayah 1/6 setiap orang. Tapi tuan-tuan, dalam masyarakat kita, saya berkuliah sampai ke Sabah, tuan-tuan, di Sabah ada orang muda datang, dia kata, ustaz, ya ke ustaz, mak ayah boleh saka dengan ustaz kuliah ni? Kita kuliah tu tuan-tuan, siap baca dalil lagi ayat Quran, dia mari tanya pula. Saya kata, iyalah ni ayat Quran ni, bukan kita reka. Selama ni ustaz, yang saya dok faham, kalau saya mati, ada isteri, ada anak-anak, harta saya untuk dia belaka, mak ayah tak boleh. Ambil mana, tuan-tuan? Tapi ni ada, tolong tanya natu kita, tolong tanya anak kita, tuan-tuan, dia faham tak benda ni?
Takut dia salah bagi fatwa kena tu. Ni abang mati esok-esok ni, biarlah abang ada mak ayah dah, tapi setakat abang tahu, abang dengar, mak ayah abang tak boleh dah. Boleh kemung belakang anak-anak kita lah. Beri fatwa salah ke isteri, tuan-tuan. Bila mati, tuan-tuan, dia akan jadi isu. So tuan-tuan biar faham betul-betul. Allah sebut mak ayah masing-masing 1/6 kalau anak dia mati tu ada anak. Cuma dalam persoalan ni, kenapa ayah dengan mak sama banyak? Tu je soal dia. Ayah lelaki, mak puang. Kita duk ngaji faraid, orang lelaki dah boleh dengar. Dia kata kalau hak dia sikit, dia marah. Sama pun ayah tak boleh terima, dia kena lebih. Tapi bila ayah Allah beri 1/6, mak pun Allah beri 1/6, sebab apa jadi sama? Sebab tuan-tuan, sebab Allah nak beri lebih pada anak tu. Kan si mati tu kan dia ada anak, Allah nak bagi tuan-tuan, ayah mak dapat sama banyak, lebih untuk anak. Tetapi tuan-tuan dari segi tanggungjawab, walaupun ayah dapat sama dengan mak, ayah bertanggungjawab daripada cucu. Ayah si mati bertanggungjawab daripada cucu. Tu dia. Jadi orang puan dia kena fikir betul-betul ni. Mak boleh 1/6, pitih dia. Nak beli gelang, nak beli rata, beli barang kemas, ikut dia. Hak ayah Tok Ki tadi boleh tu, belum tentu tuan-tuan nak buat joli tuan-tuan, sebab dia jadi cucu. Tu tanggungjawab dia atas cucu. Anak dia mati. Situ duduk kita kena jelas tuan-tuan. Jadi bab faraid bagi clear betul-betul. Dapat lebih. Ni bukan cerita lebih. Dapat sama banyak dengan orang puang pun dia masih tetap memikul tanggungjawab. Baik tuan-tuan sekalian. Kena berhenti dah ni. Sambung lagi. Sambung lagi pukul 10 kita berhenti lah. Okey. Baik tuan-tuan sekalian ya. So bila bercakap tentang faraid, itu baru mukadimah tadi ya. Ni baru nak masuk poin. Tuan-tuan sekalian, saya datang tuan-tuan dalam mana-mana kuliah faraid. Saya sampai ke Sabah tuan-tuan, satu soalan jemaah tanya, ya Allah, tersentuh sungguh tuan-tuan. Dia kata, ustaz, ni di Kota Kinabalu, masjid dekat dengan airport. Tu turun airport tu, masjid tu dekat sekali dengan airport. Kan? Ustaz, kenapa baru hari ni kami dengar kuliah faraid? Tu soalan orang Sabah tuan-tuan. So tuan-tuan, kalau di sini duk ada dah kuliah faraid, ke beruntunglah. Belajar faraid ni fardu kifayah. Bermakna dalam masyarakat kampung kita, tak payah kampung lah tuan-tuan, dalam daerah Kemamang ni, kalau ada orang ngajar faraid, ada orang belajar faraid, keselamatlah orang lain. Tapi kita memang takut tak ada lalu. Saya berkuliah banyak di tanah-tanah Felda tuan-tuan. Saya duduk di Pahang, asal orang Terengganu ni. Saya anak peneroka Felda Keteh 2 kan? Cuma tak duduk di negeri tuan-tuan, berhijrah daripada Perlis pergi pindah ke Pahang, berkhidmat sebagai penjawat awam, kerja kerajaan sebagai cikgu, pernah jadi pegawai di PPD. Akhir tahun lepas saya letak jawatan kan? Letak jawatan, tinggal segala-galanya. Walaupun orang tanya pelik, ustaz ni macam mana pula berhenti, tak rugi ke? Saya kata rugi apa? Allah Ta'ala sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Betul tak? Binatang hak atas muka bumi ni pun Allah tentu dah rezeki. So kita manusia ni pula hak berjuang atas nama Allah. Harap asal je gitulah tuan-tuan. Takkan Allah nak lupakan kita tuan-tuan. Saya berhenti kerana sayang saya pada ilmu faraid. Sebab tu saya bawa atas nama da'i ilmu faraid. Orang tanya pula, dah ustaz masuk da'i TV tahun bila? Saya kata minta maaf, saya TV saya tak minat, radio pun saya tak minat. Orang pun mungkin tak minat dengan saya. Masuk TV kalau cakap pang-pang ni bahang habis ejen-ejen kena tuan-tuan, sekali masuk, lepas tu tak masuk dah lah. Sebab tu ada syarikat-syarikat pelawar saya, ustaz join kami, ustaz ni ada kemahiran, ada kepakaran. Saya kata saya tak alim, saya takut alim faraid ni, sebab Nabi kata dah, orang alim faraid ni mati cepat. Sebab ilmu ni pertama dia angkat. Saya tak alim, saya tahu sikit-sikit. Ustaz join kami, saya kata minta maaf, saya tak berminat dengan mana-mana agensi, saya lebih selesa sebagai ejen Allah dan Rasulnya. So tuan-tuan, itu pegangan saya. Okay? Jadi saya duduk dalam bidang ni tuan-tuan, kita lalui berapa isu, pengalaman, ratusan kes yang saya bantu, sama ada bantu sepenuhnya ataupun bagi khidmat nasihat. So tuan-tuan, saya letak visi saya bila bercakap bab faraid, kita nak semarakkan kembali roh ilmu faraid dalam masyarakat kita. Kita nak masyarakat ni nampak faraid tu di mana. Faraid ni tuan-tuan bukan cerita lepas mati sahaja. Orang kata payah apa faraid, mati nanti faraid lah. Dia ingat faraid tu apa benda tuan-tuan?
Tuan-tuan, rekod di negara kita hari ini, sekarang hak terbaru saya tak tengok lagi kata akhbar, tapi disebut mencecah hampir lebih pada 70 bilion. Tahun 2016 tuan-tuan, keluar dalam paper kata akhbar 60 bilion nilai harta pusaka seluruh negara kita yang tidak diuruskan oleh waris. Bukan satu benda yang pelik tuan-tuan. Saya berkuliah sekitar tahun 2013-14 di Gombak, Kuala Lumpur. Kuliah subuh, datang seorang pakcik. Simple je orangnya datang, jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni macam mana ni? Isteri saya mati dah lama ni, 2010 lagi dia mati. Siapa benda masalah?" Dia kata harta dia tak selesai lagi Ustaz. Sebab apa? Harta dia pun boleh tahan banyak. Berapa? 28 juta. 28 juta harta isteri mati. Suami tak urus. Tu tak urus lagi ni Ustaz. Tapi dengar je kuliah Ustaz ni takut juga. Sebab apa tak urus? Isteri tak ada anak. Dia kahwin, dia ada anak daripada isteri dulu, so dia menikah baru, dia tak ada anak dengan isteri baru. Dia tak ada anak, isteri mati meninggalkan harta 28 juta. Cuma dia kata, "Ustaz, harta tu semuanya asal hak saya belaka. Apartmen berjuta saya bagi, duit saham share saya bagi, rupanya dia ni bilioner." Orangnya simple je. Kan? Biasalah orang kaya ni dia tak tunjuk dia kaya. Biasanya orang miskin hak belagak nak jadi kayanya. So tuan-tuan sekalian, 28 juta dia risau sebab dalam hukum faraid, kalau diuruskan pusaka isteri, suami dapat separuh. Dia dapat 14 juta, 14 juta pergi ke adik-beradik isteri. Hak tu dia sangkut. Dia tak boleh bayang, oh ke situ perginya, sedangkan hak tu harta aku belaka dulu. Dia kalau boleh nak semula. Sebab tu tuan-tuan, ada suami dia jadi sangkut bila isteri dia mati, barang kemah ambil balik. Barang kemah ambil balik. Sebab apa pocik ambil balik? Pocik beli dulu, pocik ambil balik dah hak pocik. Ya ke hak pocik? Kita beli barang kemah bagi pada isteri, biasanya ghaliknya apa tu tuan-tuan? Hadiah ke bagi pinjam? Malam ni rasa ada orang tukar akad tu, balik jadi pinjam, tak jadi dah hadiah. Kita tanya muslimat belakang, ada tak suami beli barang kemah? Sayang, marilah kita pergi pasar dah. Kita pergi kedamah, rasa nak beli, lama tak beli barang kemah ke mu ni, kata kan, nak beli sikit malam ni, boleh hak sekilo tak apa dah. Gelang, kan, rata ke sekilo, sedap sikit pakar. Jadi sukaan bini pergi kedamah beli barang kemah, kan, sudah saing-saing bayar, tok lelaki siap waktu buat surat lalu. Ni abang siap dah ni, surat perjanjian. Benda pula bang, pelik ni, belama ni duk beli, tak pernah ada, dia ni ada perjanjian. Siap tulis dah ni, abang saing dah ni. Barang kemah hak beli ni, harga naskah ni adalah pinjaman sahaja. Pinjaman saja. Dah guna setuju tak? Tak apalah abang, pinjam pun pinjam lah. Pinjam pun pinjam. Sebab beri barang kemah ni bukan wajib tak? Jadi suami beri pinjam, isteri pun saing setuju. So kalau isteri mati, barang kemah tu suami boleh ambil balik. Tapi ada tu lelaki buat gitu tuan-tuan? Ada tak belakang? Ada tak suami kita buat gitu? Kalau ada, berdoa lalulah. Tapi tak ada masalah lah kalau buat. Tapi tuan-tuan, ghalibnya kalau bagi itu hibah, itu hadiah, kasih sayang. Dia banyak berlaku kasih sayang tuan-tuan dalam hubungan keluarga ni. Beli rumah, suami beli rumah, loan dia, pinjaman dia bayar, insurans takaful atas nama dia, dia duk mikir, kalau nama dia seorang rasa macam dok sedak je, tidur tu rasa macam tidur seorang. Dia mikir sampai tahap macam tu. Bini duk sebelah dah tidur ni, rasa juga dalam gerang tu aku nama je, tukarlah boh nama bini separuh. Bila boh nama bini separuh, kasih sayang lah tu, betul tak? Sama juga bini boh nama tok lelaki. Bini beli rumah, tok lelaki kerja sendiri, bini kerja kerajaan, beli rumah dan mikir biar tok lelaki ada rasa, ada harta dia ni hak dia juga, boboh nama tok lelaki separuh. Lepas tu tuan-tuan, kasih sayang lah tu. Tok lelaki mati dia mari nengung. Oh gitu pula mak ayah dia boleh tuntut rupanya. So tuan-tuan, benda-benda macam ni kena clear. So kalau berlaku kasih sayang, biar kasih sayang betul-betul. Bukan setakat dengan tok lelaki dengan isteri, dengan mak mentua, pak mentua, adik-beradik pun biar berlaku je lah. Baik, nak gambarkan ada suami, dia beli barang kemah, beri ke isteri, isteri mati dulu, ni ambil balik. Anak tanya dah mana, ayah mana barang kemahnya, bagi faraid apa? Hak aku. Ambil balik lah. So tuan-tuan, kes ni dia ada berlaku cerita. Seorang sahabat saya, tapi ni bukan cerita ambil balik, bukan kerana ngaku hak dia. Dia ayat suami tak mau bagi. Anak tanya,
Ayah barang kemah mak ni lagu mana? Ayah kata tak apalah, biar ayah pegang dulu. Bukan dia kok ayah teringat ke mak mung tengok barang kemah ni terubat rindu di hati. Gitulah lebih kurang ayah sentimental value. Tuan-tuan, bab pusaka jangan ada sentimental value. Punah tuan-tuan. Isteri, nama dalam geran tanah nama suami. Dulu susah payah usaha tanah sebagainya ada nama suami. Suami mati, anak-anak kata mak jom kita pergi jabat pusaka, jabat tanah, kita selesailah, kita buat nama mak dah apa. Jangan-jangan tukar nama mak, biar duduk nama ayah situlah. Kurang-kurangnya teringat pengorbanan ayah mu dulu. Mak tengok gerang tu bak rindu di hati mak. Kira anak tu beres dah. Lain kalau anak nak tutup faraid, tu lain cerita. Suami ni tuan-tuan, dia kata biarlah ayah pegang dulu. Kali kalau ayah mati mu bagilah. Dalam 5-6 tahun tuan-tuan, mari pula kawan ni cerita balik, ustaz, buana ni ustaz, berapa pula barang kemah tu tak tahu duk mana dah. Sebab apa pula? Ayah nikah baru pula. So tuan-tuan nampak tak punah jahanam je dia. Ayah nikah baru, barang kemah tu tak nampak dah. Cik tengok dengan mak baru tu ada ke dia ke tidak, kata. Allahu Akbar. Tuan-tuan, isu ni dia berlaku dalam masyarakat. So jangan rasa pelik. Tapi persoalannya yang berlaku itu betul ke tak betul dengan hukum Allah Ta'ala. Antara betul dengan batil. Ni yang kita nak pastikan. Sebab tu kita nak hidupkan kembali ilmu faraid. Berlaku kematian, biar waris tahu bercakap pasal faraid. Tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok susunan hak tanggungjawab waris atas harta peninggalan, ia bermula, ghalib dalam banyak-banyak kitab sebut, ia bermula dengan uruh jenazah. Ini kalau kita tengok dia punya tu, uruh jenazah. So uruh jenazah dulu sekali. Uruh jenazah pun berkait dengan faraid. Ya. Sebab apa? Sebab dalam uruh jenazah ada benda-benda yang wajib, iaitu mandi kapan ke bumi, dan termasuk kos-kos perjalanan. Mati di hospital, bawa balik ke rumah, daripada rumah bawa pergi ke kubur, itu kos-kos yang boleh diambil daripada harta peninggalan. Kos tu boleh ambil. Tapi tuan-tuan, kos yang kita boleh ambil itu tak boleh libatkan benda-benda yang tak wajib. Antara yang tak wajib dengan ke bumi apa dia tuan-tuan? Kepuk dan nisang tu tuan-tuan. Wajib lah tu. Ada tak orang guna harta pusaka tu? So berhati-hatilah. Tahlil tak apa lagi? Kenduri arwah, tu tak wajib. Tuan-tuan, tak boleh guna kecuali waris setuju. Sebab tu bila kita timbulkan ayat kecuali waris setuju, bermakna apa? Kena bincang antara waris sebelum benda tu dibuat. Hak mandi kapan ke bumi tak payah bincang lah tu. Ni jenazah dah ada dah ni, dak mandi lagi, dak lagi, tunggu anak-anak balik nak bincang ni. Setuju ke dak ni nak guna pitih peninggalan ni, nak belanja, nak bayar tukang mandi kat. Hak tu tak payah bincang lah tu. Hak tu boleh ambil teguh. Isteri boleh ambil teguh, buat guna untuk kos. Tapi hak lain-lain tu kena bincang. Sebab tu kata faraid dia dah bermula di awal kematian. Belum cerita hak lain lagi tu. Baik, tetapi dalam pandangan mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, ada lagi hak lebih atas pada tu, iaitu menyelesaikan hutang arwah yang berkait dengan harta dia. Ini disebut dalam kitab. Hutang arwah yang berkait dengan harta dia, antaranya apa tuan-tuan paling banyak? Zakat. Zakat harta dia. Zakat harta tu tuan-tuan, rupanya dia letakkan, kalau si mati berhutang, dia letakkan lebih atas daripada ke bumi pengurusan jenazah. Allahu Rabbi tuan-tuan. Dah habis tuan-tuan orang mati, ada cek dah arwah ni, dia ada duit simpanan, keluar zakat tak? Kita simpan duit tuan-tuan dalam bank, dalam tabung haji. Tabung haji keluar zakat kan? Tabung haji tolong keluar zakat untuk kita, so selamat simpanan. Tapi bank lain keluar zakat tak? Kita simpan dalam bank rakyat, bank Islam sendiri pun tuan-tuan, cuba tanya, mereka keluar tak zakat simpanan duit kita? Tak keluar tuan-tuan. Habis kalau tak keluar, siapa yang bertanggungjawab kena keluarkan? Kita sendiri. Kalau kita terlepas pandang, kita tak keluar, so tuan-tuan jadi hutang lah. Jadi hutang. Bila kita mati, kita tinggalkan harta, menjadi kewajipan kepada waris-waris kita menyelesaikan yang tu dulu. Sebab kita pun baca hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Betul tak? Jiwa seseorang mukmin tergantung sehingga hutang dia diselesaikan. Ulama hadis kata tergantung tak tahu mana hala. Orang lain lepas belaka dah beres-beres. Dia duduk cokoh, tunggu dah apa pula, hutang tak selesai lah tu. Anak dah atas darat, enjoy dah.
Hutang pandai sangat berhutang, bayar tak mampu. Mati-mati kita nak kena bayar. Kita nak beli kereta, nak beli tanah, nak beli rumah, katanya anak. So tuan-tuan, kurang tarbiyah, tak bercakap pasal faraid. Sebab tu faraid dia bukan bercakap lepas mati, ni masa hidup kita dah kena study pasal faraid. Sebab saya baca tuan-tuan, kita struktur kita tak sama. Saya tuan-tuan, saya ada ayah, saya ada mak. Ni kalau kita cerita bab waris sikit. Saya ada ayah, saya ada mak, saya ada isteri seorang. Saya ada anak lelaki 2 orang, saya ada anak perempuan 3 orang. So ini waris terdekat saya. Dalam pengurusan pusaka dipanggil waris qadim. Waris terdekat ayah, mak, isteri, anak-anak lelaki dan perempuan. Sekarang, so kalau saya mati sekarang, ni waris saya. Saya ada adik-beradik, adik-beradik waris, tapi dia tak layak sebab saya ada ayah, saya ada anak lelaki. Boleh faham tak? Saya ada pak saudara saya waris, tapi dia lagi jauh, so dia tak layak. Saya ada anak saudara saya waris, tapi dia lagi jauh, dia tak layak. Saya ada sepupu, dia tak layak. Tapi tuan-tuan, andai kata saya panjang umur, ayah saya meninggal dulu, anak lelaki saya pun meninggal dulu. Waktu saya meninggal, saya ada mak, saya ada isteri, saya ada anak puang, harta saya pasti akan ada lebih. So lebih tu dia akan pergi ke waris lain. Dia akan pergi ke adik-beradik saya, dia akan pergi ke anak saudara saya, dia akan pergi ke pak saudara saya, dia akan pergi ke sepupu saya. Last sekali, kalau tak ada juga waris yang dapat baki tu, dia akan pergi ke Baitul Mal. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i yang dulu. Walaupun ada perubahan dalam pandangan mazhab Syafi'i yang mutaakhirin ini, ada beza. Tak apa, itu kita bincang lain. Tapi tuan-tuan nak gambarkan struktur waris kita tak sama. Betul tak tuan-tuan? Di depan saya pada malam ni, atau rakan-rakan kita yang di luar sana, ada orang, ada isteri, ada anak perempuan, lelaki tak ada. Betul tak? Ada orang kahwin, tak ada anak, ambil anak angkat. Betul tak? Ada orang ni kahwin dengan janda, janda dah ada anak, itu anak tiri dia, bukan waris. Ambil anak angkat bukan waris. Ambil anak susuan bukan waris. Ada orang kahwin 1, 2, 3, 4, so 4 isteri adalah waris, berkongsi 1/8. Seorang isteri, kalau si mati ada anak, dia 1/8. 2 isteri 1/16. 3 isteri 1/24. 4 isteri 1/32 seorang. Kalau suami mati tinggal 8,000, isteri dapat 1,000. So itu kalau seorang isteri. Kalau 4 isteri, seorang dapat RM250. So isteri keempat dengan isteri pertama boleh tak duduk bersama bincang? Orang berpoligami, tolong tanya diri sendiri. Saya tak poligami tuan-tuan. Tak berani, takut isteri bergaduh. Tak ya dia. Sebab saya berdepan 2-3 kes, bagaimana nak damaikan antara madu-madu si mati. Ya Allah tuan-tuan, sangat-sangat mencabar. Ada seorang arwah ni, dia meninggal. Arwah meninggal lah kan. Ada seorang hamba Allah ni, dia meninggal arwah. Dia tinggalkan 2 isteri. Seorang isteri di Malaysia, seorang isteri di luar negara. So tuan-tuan bayang macam mana nak settle harta. Harta ni di luar negara tak lebuh nama dia, sebab undang-undang tak benarkan. So harta dia, ni businessman, harta dia diletak nama isteri. Hak tu confirm tuan-tuan, lepas mati pakai habis gitu je. Hak di Malaysia ni, hak luar negara pun nak balik tuntut pula. So tuan-tuan boleh duduk tak? So benda-benda macam ni kita akan dapat hasil daripada kita belajar faraid. Hasil daripada kita belajar faraid. So kena belajar. Hari ini tuan-tuan, kenapa di luar sana ada ejen-ejen yang dilantik, syarikat-syarikat tertentu lantik ejen, datang promosi wasiat. So tuan-tuan, kalau kita nak bercakap bab wasiat, di negara kita ada 5 jenis wasiat. Dalam buku saya tu ada saya ceritakan 5 jenis wasiat tuan-tuan. Wasiat kepada waris, wasiat pada bukan waris, wasiat wajibah, wasiat orang bukan Islam, dan wasiat pentadbiran pusaka. 5 jenis wasiat. Orang datang promosi wasiat. Hak yang tukang nak masuk ni tak faham apa-apa pasal faraid. Yang datang cerita pula, beres, boleh wasiat. Akhirnya buat wasiat, bayar 300-400. Lepas tu tak erti apa-apa tuan-tuan. Tak tahu pasal faraid. Wasiat tu beres ke tak beres. So tuan-tuan, wasiat ni berlaku sepatutnya datang daripada kita faham faraid. Kenapa kita perlu berwasiat? Di situ duduknya sebenarnya. Kita nak hibahkan harta, berlaku hibah tuan. Hibah ni pemberian kasih sayang. Orang selalu tanya dalam kuliah, Ustaz, ayah saya mati, ni kami ni ramai adik-beradik, bila tengok tanah lah nama adik pun sudah. Dah ke mana Ustaz? Kan?
Dah tahu tak masa ayah pergi ke adik basuh? Dah tahulah, lepas mati baru tahu. Ingatkan kita nak tutup saka lah. Tapi tengok-tengok nama adik basuh tak ada geran tanah. Macam mana? Jawapan dia, itu hak adik basuh. Sebab itu adalah hibah, hadiah, pemberian yang ayah buat pada dia semasa hidup. Mungkin ada sebab. Tapi tuan-tuan, ulama' bincang dari sudut disiplin. Dalam mazhab Syafi'i kita, ayah, mak bagi harta pada anak masa hidup sebagai hadiah mesti adil. Kalau tak adil, itu zalim namanya. So zalim hukumnya haram. So ayah mak berdosa. So tuan-tuan, kita nak berdosa ataupun kita nak kita mati, kita aman, anak-anak tak ban kita. Anak-anak boleh duduk bersama. Lepas tu saya kata, faraid kita kena faham betul-betul. Kan? Kalau waris berkerah juga nak menuntut hak faraid, dan itulah kaedah yang terbaik antara waris, so itulah cara dia. Saya bantu seorang waris, tuan-tuan. Bukan seorang waris, satu keluarga. Ini cerita dia 3 tahun lepas. Dia jemput ke Kuala Lumpur, bantu satu kes. Arwah ni dia dah mati 20 tahun. Lama dah matinya. Tapi 20 tahun pun ke anak-anak bagus. Dia orang uruskan pusaka. Cumanya persoalan yang ada dalam minda anak-anak ni yang dia orang tak clear. Saya pun tak tahulah sebab apa dia jadi tak clear. Lepas 20 tahun dalam perjumpaan dengan saya tu, dia tanya. Pertemuan tu tuan-tuan menghimpunkan anak-anak seluruh negara. Bayang. Kan? Tak apalah nak faham. Antara soalan yang dia tanya pada saya, Ustaz, saya tak puas hati. Tua dah pak cik ni, kan? Saya tak puas hati, Ustaz. Ayah saya mati, meninggalkan tanah. Kami ni anak-anak. Kemudian ayah saya ni ada isteri, tapi isteri ni bukan mak kami. Mak kami mati dulu. Ayah ni menikah lain, tapi tak ada anak lah dengan mak ni. Dia menikah tu dia tua dah. Contohnya lah, bukan mesti nikah tua tak boleh anak dah. Tapi nak kahwin gitu. Jadi tak ada anak. So yang saya tak puas hati, bila ayah mati, tanah ni ayah usaha dengan arwah mak. Nampak tuan-tuan, dia baca situ. Dia baca bila ayah usaha dengan arwah mak, so dia bayang tanah ni tak boleh masuk orang lain. Yang boleh terima kami je anak-anak, sebab mak dah mati. Jadi soalan dia kata, Ustaz, kenapa nama mak tiri kami ni ada dalam geran tanah? Tu soalan dia. 20 tahun tuan-tuan tanya soalan tu. Maknanya dia simpan soalan tu 20 tahun. Ya Allah, tak ada orang nak ajar ke faraid ni, tuan-tuan? Tak ada orang nak tolong cerita ke? Tak ada orang nak buka minda ke masyarakat supaya dekat dengan faraid. Yang bertemu ni pun sebab ada salah seorang anak saudara ni, cucunya arwah ni, dia kenal saya. Duk ikut program, duk ikut Facebook saya. Dia panggil, Ustaz datanglah Ustaz, kita nak bincang sama-sama pak saudara, mak saudara. So tuan-tuan, saya jawab, saya kata, sebab apa siapa tak puas hati lagu tu? Mak tiri ni siapa? Mak tiri ni isteri ayah. Isteri ayah. So isteri ayah Allah sebut guna dalam Quran. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum. Allah kata bagi isteri atau bagi isteri-isteri 1/4 daripada harta suami yang mati kalau suami tak ada anak. Dia cerita tak isteri tu isteri yang keberapa? Tak ada, tuan-tuan. Dia datang umum bagi isteri dan isteri-isteri, sebab seorang suami boleh memiliki sampai 4 isteri, bukan dengan isteri yang usahakan tanah tu saja. Kemudian Allah sebut, sekiranya kamu ada anak, maka bagi isteri atau isteri-isteri 1/8. So tuan-tuan, berlaku dalam masyarakat kita hari ini, orang salah faham tentang faraid. Dia kata kalau ayah mati, ada isteri baru, faraid harta ayah, pusaka ayah untuk kami je anak-anak, mak tiri tak layak dapat. Saya banyak terlibat dengan isu Felda, tuan-tuan. Berapa ramai kes anak-anak tiri yang halau mak tiri keluar daripada rumah Felda. Allahu Rabbi, halau ugut bakar rumah, tuan-tuan. Kes datang jumpa saya sendiri. Saya datang berdepan dengan dua-dua pihak. Dengan mak tiri pun saya berjumpa, saya terang pada makcik gini-gini, saya terang pasal harta pencarian. Esok datang pula anak-anak tiri, anak-anak pada arwah. Yang perempuan bercakap, Ustaz, walau bagaimanapun saya takkan bagi sesen pun pada mak tiri. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Dahsyat, kan? Sebab apa, tuan-tuan? Saya tak nak kata mereka ni orang kata total salah, tuan-tuan. Tapi saya nak gambarkan di mana duduknya faraid dalam masyarakat kita.
Berapa kali kita dengar pasal faraid dalam konteks sebegini. Bila kita bercakap, kena dengan diri kita. Ni belum kita cerita lagi pasal isu tanah Felda yang terikat dengan Akta JSA 1960 tu, tuan. Peneroka Felda, walaupun Felda dah keluarkan perkeliling tentang pengurusan tanah Felda, peneroka Felda ada yang kata lagi Felda tak ada kena-mena dengan faraid. Isteri peneroka pula kata suami mati tanah Felda, boleh ke kita belaka? So tuan-tuan, saya 2 hari lepas baru habis training dengan SDA baru Felda, kan? Dah lama saya berjuang dengan sahabat-sahabat di atas sana dalam Felda nak bawa program ni supaya kita boleh kembangkan ilmu ni dengan cara yang orang kata profesional ataupun dengan cara yang tersusun. So alhamdulillah Allah buka kan ruang-ruang kan untuk training. Semalam Rabu dengan kami hampir 42 orang kan, seluruh negara, daripada Kedah, daripada Johor, Pahang, Terengganu datang. Kita bagi training, bawa isu-isu Felda supaya dia faham betul-betul macam mana nak tackle isu faraid pusaka tanah Felda. Minggu depan lagi 40 orang lebih, bulan 11 lagi 40 orang. So tuan-tuan, itulah antara kerja-kerja saya lah kan, dalam membantu dakwah ni. So tuan-tuan, terlalu banyak isu, ya, terlalu banyak isu. So nak cerita faraid, kita kena hidupkan balik ilmunya. Bukan soal ilmu saja tuan-tuan, saya nak sebut lagi soal ruh kan, yang tak akhir ni. Ni nak nutup dah ni, soal ruh. Kenapa kita sebut ruh tuan-tuan? Saya nak bagi gambaran macam ni. Seorang suami mati, meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak, dan suami ni masih ada mak. Wallahu alam, mungkin mak ni dia ngaji faraid lah kot, dia adalah ikut kuliah ustaz-ustaz mana-mana, so dia fahamlah bahagian dia. Saya dah sebut tadi, mak ada hak 1/6. So bila anak dia mati pun kita tak tahulah hubungan mak dengan menantu ni lagu mana. Tapi mak ni datang jumpa menantu, dia minta menantu senaraikan semua harta si mati. Tak salah, betul dah tu, senaraikan apa yang harta anak mak ada ni, tanahnya, rumahnya, pitih dia, keretanya, kenderaannya. Hak tu okey lah tu, hak nampak lah tu, hak biasa orang nak tanya. Tambah lagi perabotnya, pinggan mangkuknya, alat tulisnya, buku-bukunya, segala benda, pakaiannya, kasutnya, hak ada di rumah tu senarai belaka. Mak nak tuntut semua daripada harta tersebut 1/6. Itu hak faraid mak. So tuan-tuan boleh bayang, kalau kita duduk di tempat suami tu, hak mati tu kan? Kalau kita duduk di tempat suami, mak kita bukan nak provokasi apa pun tuan-tuan, kita nak faham isu. Mak kita mari tuntut dengan isteri kita tu macam tu. So apa perasaan kita? Ada perasaan tak tuan-tuan? Tak ada dah perasaan, sebab tuan-tuan dah mati. Kalau ada orang jawab ada perasaan, jangan lah tuan, kita dah mati tuan-tuan. Nak faham cerita ni masa kita hidup. So apa pula perasaan isteri? Allah Rabbi, mak siapa tutup macam tu? Salah ke mak? Dari segi hukum tak salah, sebab mak menuntut hak. Hak tu siapa bagi? Allah bagi. Cuma kita nak cerita pada mak-mak ni, mak di mana roh, di mana nilai pengorbanan, di mana nilai kasih sayang. Cuma kita bimbang mak ni bertindak, takut ada isu-isu yang berlaku sebelum daripada itu. Tapi tuan-tuan, kita nak bina roh dalam masyarakat. Faraid memang ada tuan-tuan. Saya minta izin berdiri sikit, alang-alang dah angkat ni. Nanti saya akan tunjuk macam mana roh tu berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kejap. Setakat pengalaman duk berkuliah faraid ni hampir 10 tahun tuan-tuan. Sekali baru masjid sedia air sirap. Oh sedap sungguh. Tapi agak mungkin. Saya nak tunjuk tuan-tuan, biar kita nampak macam mana. Kok mana nak pusing ni? Panjang. Boleh lagi ke ni? Nampak gaya tak bergerak lagi tu, gagah lagi lah tu. Okey. So macam ni saya nak gambarkan waris, dan kita nak kaitkan bagaimana roh tu boleh berlaku, dan saya nak kaitkan dengan kaedah-kaedah orang duk kata sama rata dan sebagainya. Saya nak bagi hak asas. So dalam asas kita, saya tunjuk kotak catat begini je. Petak ni suami, lelaki lah, lelaki petak. Jangan tanyalah sebab apa, saya pun tak tahu, sebab saya guna macam ni daripada dulu. Hak bulat ni orang puang. Apa Okey, ni suami, ni isteri.
Supaya merah ada beres. Okey. Ni suami, ni isteri. So suami ni kita kira suami mati lah ni. Boleh ke orang puan mati dulu? Dalam Quran dia sebut orang puan mati dulu. Sebab dia cerita suami dulu. Kita ikut Quran lah tak? Orang puan mati dulu. Orang puan mati dulu. Sebab dalam Quran kan dia sebut kan, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kan, bagi kamu hai suami 1/2 daripada harta isterimu yang mati. Dia cerita isteri mati dulu. Dia tak cerita suami mati dulu. Jadi kita ikut Quran lah. Okey. Jadi isteri mati, kita kata isteri yang mati ni dia ada ayah. Ni ayah dia. Atas lah, ayah dia lagi. Kita nak tunjuk waris utama. Ni mak dia. Kemudian bawah dia ni ada anak. Anak ni tak semesti kot ni, tak semesti daripada ni. Tu saya buat garis putus. So contoh anak dia ada puan seorang, ada lelaki seorang. Boleh faham lah tak buat garis putus ni? Sebab kita nak gambarkan anak yang ada ni ialah anak kepada si mati. Sama ada anak ni mari dari suami ni, ataupun mungkin mari daripada suami hak dulu. Boleh faham? Ataupun minta maaf tuan-tuan, minta maaf saya sebut, ataupun anak ni anak luar nikah dia dengan mana-mana hak dululah, pun termasuk sama. Anak luar nikah dia mewarisi harta mak dia, tapi dia tak boleh mewarisi harta daripada lelaki yang menyebabkan dia lahir. Tak boleh. Tu perbahasan tu panjang lah. So sekarang ni saya buat putus-putus ni supaya kita faham. Sama ada anak ni kalau mari daripada dia pun betul dah lah, sebab suami isteri, ataupun mari dari suami lain. Baik, ni waris utama ataupun saya sebut tadi waris qadim. Kan kita ada 5. So isteri mati, ada ayah, ada mak, ada suami, ada anak lelaki, ada anak puang. Waris lain banyak lagi. Dalam buku saya tu tuan-tuan, saya kembangkan kepada 23 waris. 23. Siapa-siapa ada beli buku tu malam ni ke bila tengok list tu, ada tak 23 ni penuh ke tak? Kan? Tu waris kita. Cuma waris ni dia ada kuat, dia ada lemah. So sekarang kita nak ambil utama. Baik. Bila mati isteri, waris utama isteri ayah. Bukan, waris paling kuat ayah dan anak lelaki. Ertinya kalau orang mati tak ada ayah, ertinya ayah mati dulu dan tak ada anak lelaki, maka tuan-tuan harta yang saya sebut tadi dia ada lebih. So lebih itu dia akan pergi waris lain. Waris lain, hak lain lah, cucu. Tak ada cucu naik ke adik-beradik, anak saudara, pak saudara, sepupu, last Baitul Mal. So boleh jadi harta dia ni hak lebih itu last sekali pergi Baitul Mal, sebab dia tak ada waris lain yang akan mewarisi lebih itu. Hak tu kita kena belajar lebih dalam lagi lah, malam ni tak ada nak cerita. Baik, saya nak gambarkan yang ni. Balik pada ayat Quran, Allah sebut isteri mati suami, sebab isteri ada anak, so suami dapat 1/4. Boleh Ini dalam surah An-Nisa. Okey, saya dah baca tadi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau isteri mati tak ada anak, suami 1/2. Fa in kana lahunna waladun, kalau isteri tu ada anak, falakumur rubu'u mimma tarak. Mereka ni dapat, suami dapat 1/4. Beres. Kemudian Allah sebut dalam ayat 12 yang saya baca tadi, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Isteri mati ni, si mati ada anak, so mak ayah masing-masing 1/6. Baik, 1/6 situ, 1/6 situ, 1/4 bahagian anak balik pada mula-mula, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak lelaki seorang 2 bahagian, anak perempuan seorang 1 bahagian. Itu kita akan ambil daripada baki. So saya bagi contoh, duit si mati ni kita ambil hak rendah-rendah dah lah, tak payah main juta-juta payah kira malam-malam ni. Ambil RM240. Nanti tuan-tuan nilai sendirilah, kan? Takkan Taman Pewaja ni ada harta 240 riyal je. Paling-paling tidak 2.4 juta. Baik. RM240, suami dapat 1/4. Berapa? 60. Betul? Ayah dapat 1/6, 40. Mak dapat 1/6, 40. So 40, 40, 80 tambah 60, 100,
40. So lebih lagi 100. 100 ni lah kita bahagi sini. Baki ni kita bahagi kepada anak lelaki dengan anak puang. Kaedah dalam faraid namanya asabah. Asabah apa? Kata ngaji faraid dah. Asabah bil ghairi. Dah pula dah ingat hak tu istilah je. Kaedah dia 2-1. Lelaki pegang 2, puang pegang se. Kalau ada lelaki seorang lagi, dia pegang 2. Sini 2-1 jadi 3. Kalau ada mari pula lelaki seorang lagi, 2-2-1 jadi 5. Mari pula puang seorang lagi, 2-2-1-1 jadi 6. Gitulah. 5 lelaki 5 puang jadi 15. 50 lelaki 50 puang jadi 150. Gitu. Boleh tak? Okey. So sekarang RM100 ni dibahagi 3. Hak puang boleh RM33, 33 sen. Lebih kurang gitulah. So RM66, 66 sen. Tak kira hak ni kakak umur 40, hak ni adik baru umur 2 bulan. Inilah hukum dia. Boleh tu. Kakak umur 40, adik hak lelaki umur 2 bulan, kakak tak boleh tunjuk power. Aku kakak, kita bagi sama rata. Ni saya nak terang tuan-tuan. So biar kita jelas. Baik. So inilah hukum Allah yang Allah sebut dalam ayat 7, nasiban mafruḍa, bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. So kita nak tolak, tak boleh tolak. Tolak tuan-tuan, baca ayat 14, kesudahannya neraka. Naudzubillah. So bagaimana kita nak terima tanpa kita tolak? So waris wajib tahu bahagian. Ayah suami tahu bahagian dia RM60 daripada duit ni lah. So daripada tanah pun nilai tanah, daripada kenderaan nilai kenderaan. Biar tahu daripada siap harta tu. Mak ayah tahu 40, mak tahu 40, anak lelaki 66, anak puan 33. Biasa tuan-tuan. Pengalaman saya bantu kes pusaka ni, kalau kita tunjuk gini, dia wajib mari soalan tu. Soalan tu wajib mari. Saya pernah bantu satu kes di Johor, bagi pitih 1.8 juta. Sedap tuan-tuan bagi. Tapi pitih tak ada depan lah. Kalau pitih ada depan, saya minta dah. Hey. So bagi tu, bila dah bagi faraid, hak puan tanya Ustaz. Nak tanya je Ustaz, nak tanya. Tapi memang nak, bukan nak tanya je, nak kalau boleh. Boleh tak bagi sama rata? Itu soalan wajib. Betul tak puan? Betul tak? Tak betul sini orang sini nak faraid. Tak pernah jumpa lagi setakat duk kuliah faraid ni, selalu tanya nak sama rata selalu. Sini tak ambil dia nak faraid. Bereslah tuan-tuan, senanglah cerita. Tak payah duk balah lah. Okey. Hak puan kata kita nak sama rata lah Ustaz, boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Okey. Sama rata, saya nak terang dari sudut ilmunya, dia ada satu konsep dalam faraid namanya takharush. Takharush. Ngaji bahasa Arab, takharush daripada perkataan dasar dia kharaja. Mana apa kharaja? Kharaja maknanya keluar. Orang kata tubik, keluarlah. Kharaja maknanya keluar. So tuan-tuan, keluar, syarat nak keluar kena masuk dulu. Tuan-tuan pergi rumah orang, duduk luar dah, kan? Lepas tu khabar ke tuan rumah, saya keluar dululah. Tak payah khabar lah, tak ada luar dah, kan? Hak masuk dalam rumah ni, baru khabar saya minta izin keluar dululah. Sebab kita duduk dalam. Jadi nak ceritanya, sebelum berlaku dengan takharus ni, satu konsep dalam faraid, kita nak beramal dengan takharus, kita kena tahu dulu apa itu faraid, hak-hak yang Allah beri. Boleh faham tu? Hak tu kena tahu dulu. Ni anak lelaki dapat banyak ni, ayah suami dapat banyak ni, ayah banyak ni, mak banyak ni, anak puan banyak ni. Akhirnya keluar persoalan nak bagi sama rata. Bila nak bagi sama rata, ada dua syarat utama. Sama rata salah satu konsep ataupun salah satu kaedah dalam konsep takharus. Dua syarat utama yang ketat. Syarat yang pertama, semua waris wajib tahu hak faraid. Sebab apa? Sebab daripada takharus ini, dia ada unsur-unsur pengorbanan, kasih sayang, infak, hadiah, sedekah. Ada tuan-tuan. So kalau tak tahu, macam mana nak benda tu nak datang dengan ikhlas? Tapi kalau hak lelaki tahu, bahagian dia 66, hak puan 33, hak lelaki kata tak apalah kakak, adik kata, ataupun abang kata tak apalah adik, abang redha kita bagi sama rata. Gaji abang lebih banyak dah,
Adik dah lah apa ni kerja dok, tok lelaki pula kadang-kadang kerja, kadang-kadang dok. Dah apa, kita bagi sama rata. So abang melepaskan hak dengan kasih sayang. Faham tak? Itu takharruj. Hak tu sama rata, nak cerita sama rata yang patuh syariah. Ni sama rata yang tak patuh syariah. Kakak kata adik bagi sama rata, mak pesan dah, adik kalau lawan dosa. Ni wasiat mak. Ni kakak ambil fatwa mana? So tuan-tuan, wasiat mak, wasiat ayah, wasiat siapa-siapa berkait dengan harta peninggalan, jika melibatkan waris-waris tidak sah, kecuali waris-waris setuju. Tu duduknya. Ini pandangan jumhur ulama. Kan kita nak pakai pandangan kecil, tuan-tuan, beramal nak cari hak kecil semua. Baik, so takharruj tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, di kalangan waris ini, terutama ni lah hak lelaki ni, sebab dia dapat bahagian besar, dia mesti cukup umur baligh, baru dia boleh melepaskan hak. Ataupun kalau dia baligh, dia mesti berakal. Dia benda tu datang sekali. Artinya kalau ada di kalangan waris ni syndrome Down, tak maaf kena sebut, ada masalah mental, kecacatan sejak lahir, yang dia tak boleh nak bersetuju, tak boleh nak bercakap, dia ni memang tak boleh buat apa-apa, kan? Makan pun orang suap, mandi pun orang mandikan, baju pun orang pakaikan, kalau tak dilayan dia merayau mata-kata. Macam mana dia nak setuju? Tak boleh. Sampai dia mati, dia kekal wajib menerima faraid dia. Tuan-tuan, tu dua syarat utama takharruj. Kalau dua syarat tu ada, pemuafakatan dibuat dan bersetuju, so tak ada masalah. RM240 semua setuju. Bukan hak ni yang kena beri persetujuan, sebab dia bahagian paling sikit. Dia kena tunggu, terima je. Hak ni kena setuju, yang ni kena setuju sebab dia besar, kan? So 240 bagi 5. Kalau semua bersetuju, bagi 5. So dapat berapa? Berapa seorang? 48. Jadi hak ni kena kurang, sebab nak boleh 48. Nampak tak? Dia kurang tu, dia kena ikhlas lah. Sebab dia setuju, bukan dipaksa. Hak ni tambah 8 ya, hak ni tambah, hak ni tambah, hak ni kurang. So tuan-tuan, tak salah pembahagian sama rata, kecuali dengan cukup dua syarat tadi. So tak salah kalau cukup dua syarat. So biar kita faham. Baik, saya nak tunjuk satu lagi, tuan-tuan. Dalam faraid bukan isu sama rata saja, tuan-tuan. Tak payah duk ceritalah sama rata. Sama rata ni pada saya, kalau waris reti faraid, faham kasih sayang, tahu roh faraid, tahu dia punya apa ni, ada ilmu, ada iman, ada taqwa. So tuan-tuan, jangan kata sama rata. Lebih pada sama rata boleh berlaku. Contoh, bila dah bagi-bagi macam ni, abang ni dengan adik banyak ni, adik kata bang kita bagi sama rata. Adik gini, adik tak payah minta sama rata lah dengan abang. Bahagian abang ni 66.66 juta ni abang beri ke adik belaka. Abang beri ke adik belaka. Ni kasih sayang abang pada adik. So tuan-tuan, suka tak kalau anak kita boleh bertindak macam tu? Arwah tuan-tuan, hak mati tu tuan-tuan, ya Allah, saya tak boleh bayang lah. Kalau anak kita boleh buat pengorbanan seumpama itu lebih hebat pada sama rata, tuan-tuan. Itu pengorbanan yang sebenarnya. Adik kata, abang saya tambah bang, abang beri pun saya tambah. Bahagian saya ni saya nak beri ke ayah pula, kan? So tuan-tuan, keluarga duk main gitu, pakai tambah terima. Ini pengalaman saya waktu saya bantu satu kes di Kuala Lumpur. Seorang pensyarah meninggal, rumah kereta meletih, kita nak melayan, tuan-tuan. Beri hak ni tambah, aku ada dah. Beri ke mak kata tambah, mak lama mati ke siapa pula gini, pakai tolak, tuan-tuan. Ya Allah, akhirnya saya kata gini lah, mai pakai tolak belaka, beri ke saya lah, payah sangat. Tak mau beri pula kita tak. Akhirnya saya buat keputusan, kita guna idea-idea dan pengalaman bantu. So benda tu selesai, kan? 1.3 juta tanah, rumah, kenderaan, duit. Walaupun sebelum tu dia bermula dengan isu lah, tapi itu pengalaman lah, saya tak cerita panjang. So tuan-tuan boleh faham So ini kedudukannya. Jadi saya nak gambarkan waris utama saja dulu. InsyaAllah ada ruang-ruang akan datang, kita buka balik perbincangan kita. Terpulanglah pada jawatan sesurau. Kalau rasa nak lebih detail, kita bertemu esok di Masjid Batu 2.5 Mak Cili, kan? Saya ada program saya di Kemaman ni, kita dah buat kursus 2 kali dah sebelum ni.
Cuma mungkin tak ramai lah, sekitar dalam 30 orang. Kita panggil 1.0. So kursus yang pertama 1.0 seumpama esok lah. Dan insyaAllah 10 hari bulan kita akan buat kursus 2.0. So syarat nak masuk kursus 2.0 ni mesti hadir dulu kursus 1.0 dan lulus dengan A+. Tu tak ada lah, tu tambah je tu. Hadir dulu. Kan? Tak ada periksa tu jangan bimbang. Kalau ada periksa letih lalu malah nak mari ada periksa. Baik, dah hadir dulu, bagi faham dulu hak step awal, waris-waris pembahagian, lepas tu baru kita pergi step 2.0. So step 2.0 pada 10 hari bulan. Ada soalan? Okey. Panjang pula lah ada soalan, yang kan tak ada soalan. Okey. Sekiranya suami mati, siapa berhak mendapat harta? Dah jawab dah tu. Harta kata tu dah tanya, jawapan dia dah. Tak apalah kita jawab. Ayah, ibu, anak lelaki 2 orang, isteri. Dia tak ada anak puan. Okey. Dia ni asabah. Asabah adik-beradik terdekat boleh mendapat bahagian faraid. Adakah adik-beradik terdekat boleh mendapat bahagian faraid suami? Suami matilah. Bukan bahagian faraid suami, harta pusaka suami. Kalau bahagian faraid suami, isteri mati. Okey, adakah adik-beradik terdekat boleh mohon untuk dapat hak faraid ayah dan ibu si mati? Okey. Gini. Saya tunjuk kalau kita ambil carta tu, dia kata sekiranya suami mati, siapa berhak dapat harta? Ayah, mak, anak lelaki 2 orang, isteri. Itulah betul dah tu. Ayah 1/6, samalah sebab dia ada anak kan. Mak 1/6, isteri, kita tak tunjuk hak tu lelaki mati. Warna gitu. Tinggal orang puan dia senyap je, orang lelaki dah cakap okey tukar semula. Okey. Semula bangun pula lah. Sekejap. Orang lelaki pun senyap je. Mana? Biasa derah sangat. Dah ustaz, mana tunjuk orang lelaki saja mati je. Orang lelaki. Orang puan lah patut tanya tau. Orang puan tak tanya. Senyap je, reda sungguh. Okey, tak apa kita tunjuk. Nak jawab tu soalan tadi. Jadi sampai jawab, tunjuk contoh. Okey, sekarang hak mati tok lelaki pula mati. Okey, ni suami mati, ada isteri, putus-putus samalah. Anak ni bukan semesti daripada anak isteri ni. Mungkin daripada anak isteri hak dulu. Isteri hak pertama, hak ni isteri hak ke-100. Tak ada masalah lah. Okey. Nak cerita bagi faham tuan-tuan. Isteri ke-100 pun boleh juga harta pusaka. Dah isteri. Okey, ni ayah mak dia. Jadi sama, dia mati. Bezanya Allah sebut rujuk dalam Quran, dia dapat berapa tadi? 1/8. So dia dapat 1/8. Mak 1/6, ayah 1/6, hak lebih anak lelaki dan puang. Sama macam tadilah, kalau kita ambil 240 tadi, 240, sini 30. Sebab 1/8. Sini 40, sini 40. So sini lebih besar lah. Sebab dia kurang sini kan. Jadi hak baki tu hak baki tu belik dengan wayar di mana ni. Hak baki tu 130 baki. Sebab dia jumlah dia 100. 100, so baki 100. Baki jumlah 110, so baki 130. Besar sikit lah sini. Boleh? Baik. Okey, clear dah, tak payah ulah panjang lah. Nak takharuh, nak sama rata tu ikut kaedah tadi. Cuma nak balik pada soalan hak tanya tadi, dia anak lelaki 2 orang. Baik, dua-dua anak lelaki. Baik, bila tak ada anak puang, dia kaedah 2-1 ni, kalau ada lelaki puang baru pakai kaedah tu. Tapi kalau ada lelaki belaka, tak payah pakai kaedah 2-1 tu. Jadi hak baki 130 ni bagi 2 selalu sini, 1-1. Allah Akbar. Bagi 2 selalu. Ada seorang boleh ke dia belaka, ada 2 bagi 2, ada 10 bagi 10. Tu jawab soalan yang pertama. Baik, soalan yang kedua, adik-beradik. Dia kata, adakah adik-beradik terdekat boleh dapat bahagian faraid suami? Okey. Suami mati ni, saya dah tunjuk tadi, ada isteri, ada mak, ada ayah, ada anak lelaki. Adik-beradik boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Kekuatan utama duduk sini ni. Hak ni ayah dan ini ni. Allah tak ada rawat lah. Okey, ni power dia ni.
So power pada anak lelaki dengan ayah. So bila adik-beradik boleh bahagian? Okey, adik-beradik boleh bahagian kalau orang mati tak ada ayah. Ayah mati dulu dan tak ada anak lelaki. Ni. Boleh. Jadi ayah mati dulu, tak ada anak. Langsung tak ada anak. Contohlah, kalau dia langsung tak ada anak, isteri berubah sini dapat 1/4. Mak ni 1/6 ni tengok pada adik-beradik. Hak ni kata kena sarah panjang. Okey, kalau adik-beradik dia ramai, mak 1/4. Kita ambil adik-beradik dia ramai lah. Kata adik-beradik ni ada 30 lelaki. Gitu. Contohnya lelaki belaka 30 orang. So mak boleh 1/6, 240 tadi, mak boleh 40, 1/6, isteri boleh 60, 1/4. Jadi 100 lah. Betul? Betul tak? Okey. So baki 140 ni, sebab dia tak ada anak, maka mari sini. 140 ni boleh ke adik-beradik lelaki ni. Bagi lah 30 orang. Gitu. Kalau ada adik-beradik puan, ada kaedah lain pula. Tu nak terang malam ni, tuan-tuan pukul 12 dah habis lah. Tapi gaya macam tak mau berhenti ni. Kan? Jadi kalau ada puang lain, kalau puang saja lain, tu nak cerita malam ni. Kita ambil basic dulu. So sekarang syarat dia hak ni tak ada, hak ni tak ada. Tetapi kalau sini ada puang saja. Puang seorang 1/2 kan. Puang seorang, saya tak baca ayat tadi. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Seorang 1/2, 240 dia dapat 120. Ada lebih lagi tak? Kan? Ni jadi 1/8. Tu faraid ni kalau dah main dia tukar sini. Okey. Hak ni jadi 1/8 sebab ada anak puang 30. 120 40. So 120 170 210. Betul? 210 lebih 30. 30 ni mari juga sini. Jadi nak ceritanya syarat utama adik-beradik akan dapat harta ialah bila orang mati tak ada ayah dan tak ada anak lelaki. Tak ada anak lelaki ni termasuk juga dengan cucu dan sebagainya. Nanti kita tak boleh nak cerita lah malam ni tuan-tuan. Takut balik tangan tak ada air ketika tak jenaga tidur. Banyak pula nak mikir. Adakah adik-beradik terdekat boleh mohon untuk dapat hak faraid ayah dan ibu semati? Okey, gini. Kalau ayah mak ni dia ada bahagian dia. Dia ada bahagian dia. Gini Okey, contohlah orang mati ni dia masih ada mak ayah yang dapat bahagian tadi. Sepatutnya adik-beradik tak ada hak lah. Sebab ayah mak ada. Soalan dia, boleh ke adik-beradik tuntut bahagian ayah mak? Dia tak boleh tuntut kalau mak ayah ada lagi. Sebab yang boleh tuntut mak ayah tu lah tuntut. Sebab bahagian mereka, kalau dalam proses permohonan pusaka pun adik-beradik tak boleh masuk. Cumanya adik-beradik ni boleh mempengaruhi. Nampak tak? Macam mana masuk mempengaruhi? Contohlah, dia ni mati, adalah anak puang ni. Jadi mak ayah ni kata, apa bahagian mak ayah, mak tambah, ayah tambah nak pergi ke cucu. Dah belakang ni ada 30 anak tuan-tuan. Ada 30 ayah. Takkan pergi ke cucu ayah je. Kita ni susah juga ayah. Nampak tak? Maknanya boleh mempengaruhi untuk buat keputusan. Mohon tak boleh. Tetapi permohonan boleh berlaku kalau hak ni mati. Contohnya dia mati bulan 10 tahun 2018. Inilah bulan ni lah kemarin baru mati. Lepas dia mati, ayah dia mati. Dalam masa sehari je, dia ni mati hari ni, esok ayah dia mati. Dak-dak buat benda-benda, anak ni boleh tuntut tak? Boleh tuntut sebagai waris kepada 1/6 ni. Sebab kan dia boleh bahagian dia kan. Sebab dak-dak bagi hak 40 tadi, dia mati, anak dia 30 orang ni boleh tuntut. Tu dia panggil berlapis. Sebab mati tu proses pusaka tak ada buat. Sebab tu tuan-tuan, permohonan pusaka, proses dia tak boleh tangguh-tangguh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Selama ni kita duk bayang, tak apalah, biar dulu tak. Saya pernah bantu satu kes, dia mati, ayah dia ada lagi. Tak sampai sebulan dia mati, ayah dia mati. Bila kita nak selesaikan bahagian ayah, ada isu perkelahian antara si mati dengan adik-beradik, benda tu tak boleh selesai tuan-tuan. Itu antara cabaran yang saya berdepan sendirilah. So habis soalan ni boleh faham insya-Allah. Ada soalan direct langsung tak ada? Sila. Amal pula. Sila je. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kalau tak pegang tanpa faraid, ada dari mikir dia tak. Ha. Tentang katalah contoh ada rumah buah yang ada tak. Ya. Anak ada 8 orang. Ya. Rumah tu nak bagi macam mana? Tu orang mikir dalam faraid tu, nampak tak? Kena selalu. Rumah sebuah, anak 8. Allah nak bagi lagu mana? Okey, dalam faraid kalau kita ambil mudah, kalau ikut pembahagian faraid, bagi 8 tu lah. Tu kalau kita ambil hak asal lah. Maksudnya kita ada rumah sebuah. Rumah tu rumah kita je kan, rumah kita. Kita lah pemilik asal rumah tu, gerang tanah pun nama kita. Cuma kita duk mikir dah, mati esok-esok rumah ni anak 8. Kalau ikut faraid, bagi kepada 8 lah. Kalau 8 tu lelaki, boleh ke dia belaka lah. Baik, tu hukum asal dari segi hak. Cumanya dari sudut praktikal, tuan-tuan boleh kita nak kait tu. 8 orang mewarisi sebuah rumah, takkan nak duduk 8 sampai ke sudah. Masa anak-anak tu bujang, belaka kecil-kecil, munasabah ayah mati duduk dalam 8. Kita bimbang tuan-tuan, esok-esok daripada 8 seorang duduk, bawa anak isteri dia duduk seorang-seorang. Soalnya dia duduk tu dengan betul atau dengan batil. Tu soalan yang kita nak fikir. Sebab tu yang duduk seorang tadi, kalau dia nak duduk dengan betul, dengan hak, dia kena dapatkan pemuafakatan bersama adik-beradik yang lain. So dia banyak kaedah tuan-tuan. Kaedah dia kalau faham takharuh tadi, kalau adik-beradik kata tak apalah kami semua ada rumah dah, kan kita muafakat, kita beri seorang adik hak tak ada rumah. Tu hak payah sekali lah tu. Kita beri hak payah dulu. Bukan senang tuan-tuan, hak ada rumah harta banyak pun nak juga. Kan? Jadi kalau tak boleh gitu juga, inilah adik-beradik hak mampu kan ambil rumah tu bayar. Jadi ada waris terima pitih, ada waris dapat rumah. Pun kadang-kadang bukan senang tuan-tuan. Kan? Jadi kalau tak boleh juga gitu, hak ketiganya cari orang lain beli rumah tu. Jadi dalam adik-beradik tak ada hak beli rumah. Sebab kadang-kadang hak deki ada juga, mau beli rumah aku boleh pitih tak boh. Kalau nak rumah boleh rumah belaka. Dah beli rumah belaka nak buat benda tu tak jaga masa lama, dia makin susah berlapis-lapis. Jadi orang beli, duit bagi. Boleh juga, tapi bukan senang. Lah sekali hak duk budaya biasa kita bagi lapang tu lah. Gerang nama ayah lepas tu mati ayah, 8 orang pergi terekoh. 8 tu pula 4 lelaki 4 puang, bagi dengan 12 ikut faraid. Pergi depan pegawai pusaka, kami nak faraid, ini hukum Allah Ta'ala, kita wajib beramal. Bojah depan pegawai tu beres, mu nak faraid. So bagi 12. Hak lelaki boleh 2/12, hak puang boleh 1/12. Bagi ramai-ramai tuan-tuan, duduk gitu. Soalnya siapa duduk rumah tu? Sebab tu kita nak kait benda ni tuan-tuan. Saya nak gambarkan benda ni penuh dengan cabaran sebenarnya. Kalau kes dah meninggal, memang nak settle bukan satu benda yang senang. Tapi pengalaman saya ada yang boleh diselesaikan dengan mudah. Cumanya peringkat awal ni lah dari sudut ilmunya. Dari sudut ilmu maksudnya apa je? Kita kena bercakap dengan anak-anak kita tentang faraid. Dah guna kesudahan ni nanti. Anda kata ayah mati, kena sebut lah. Kita kena dalil. Tuan-tuan maaf, ada orang-orang tu, tak orang tu ayah-ayah ni dia sensitif sebut buat mati ni. Kalau anak cakap ayah sebutlah sikit, dengar mak kata ayah tanah banyak tapi kita tak pernah tengok gerang. Ayah pun mana gerang. Aku lambat lagi nak mati. Mati nanti mu bagi adik-beradikmu. Dia sensitif. Saya pernah dihalau tuan-tuan dengan ayat ni lah. Kan? Halau keluar. Mu balik, aku lambat lagi nak mati. Ayat dia. Bila anak dia panggil bincang kes macam ni kes kahwin lain, ada anak-anak lain dan sebagainya. Kita datang atas dasar untuk nasihat, kan, bagi idea, bagi pandangan. Tapi kena perambat. Balik lalu tuan-tuan. Saya tunggu naik golok atas kepala tak pasal. Jadi boleh baca secara ringkas macam itulah. So soal ilmu tu kena ketengahkan dulu supaya anak-anak kita ada rasa kasih sayang. Yang penting saya sebut kepada waris-waris ni tuan-tuan, dalam pusaka ni tujuan pertama kita ialah menyelesaikan amanah yang Allah beri kepada si mati. Harta dia tu kan amanah. Biar kita sesat tu dulu, tanggungan dia, hutang dia dan sebagainya. So peringkat kedua tu bila pergi kepada hak-hak tu, cuba berunding dengan cara terbaik. Pada saya contohlah, kalau si mati ada rumah, anak-anak ada, mak ada, isteri ada, apa salahnya anak-anak takharuh muafakat, kita beri ke mak dululah. Sementara mak masih hidup ada, lepaslah ke mak. Contohnya, so gerang ayah tukar nama mak. Mak pun tak payah bercakap lah bab harta sepencarian, sebab dah dapat semua ke mak. Itu antara kaedah lah. Cuma nak tengok pula ustaz aku beri ke mak, mak pun uzur juga. Tu benda-benda macam tu lah nak kena duduk bincang.
Wallahu a'lam. Setakat mampu saya jawab. Mungkin saya percaya banyak soalan ada dah kat tangan ni kena pergi jugalah. Sila. Mati ni dia ada pencen. Pencen tu dia. Okey. Itu je lah. Okey. Pencen dalam buku saya ni ada tuan-tuan. Harta bukan pusaka ni antaranya pencen. Pencen si mati. Kita ni pencen ni tuan-tuan, dia macam ni. Harta pusaka, harta milik kita masa hidup. Sebenarnya pencen fatwa pun dah keluar, ia bukan pusaka, ia adalah pemberian. Sebab tu undang-undang pencen dia dah ada satu dasar. Kalau yang mati tu suami, isteri dapat pencen. Kalau dia tak kahwin, mak ayah tak dapat pencen. Mak ayah tak dapat. Kalau dia ada anak, anak bawah 21 tahun ke bawah akan terima pencen sehingga umur 21. So pencen dalam fatwa pun dah keluar, dia bukan pusaka. So dia follow yang tu lah kan. Kalau dapat, saya bantu seorang cikgu di Rompin, dia meninggal, tinggal suami, dia ada ganjaran. Ganjaran dia dah tentu dah. Suami dapat sekian, mak ayah dapat sekian, anak-anak dapat sekian. Dia ada persen dia. Bila sampai pencen, mak ayah tak boleh kan. Suami dapat, anak-anak dapat, mak ayah tuntut, kami nak juga pencen kan. Padahal dia dah ada surat tu keluar tu kan. Jadi mak ayah kena faham lah di situ. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, saya rasa kadar itulah untuk penjelasan pengenalan pun sejam setengah tuan-tuan. Itu bukan isi lagi. Baik, minta maaf banyak-banyak kalau ada sebarang kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian saya. Itulah sekadar yang saya mampu untuk dedahkan sedikit tentang apa itu faraid dan cukup penting. Allah sebut sebagai penutup kuliah dalam surah Al-Fajr ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus. Rakus ni artinya lama ni artinya tak kira halal, tak kira haram. Dan saya melihat tak kira halal haram ni sebab tak tahu. Orang takut makan haram ni tuan-tuan, tapi bila tak tahu, jadi kita bimbang benda tu berlaku secara tidak sengaja. Mak makan hak anak, dia kata anak aku, takkan tak boleh makan? Tak boleh kan. Mak kena jaga hak anak, dan ada wali-wali pada anak kena mainkan tanggungjawab. Jadi anak ada hak, mak ada hak, isteri ada hak, masing-masing dengan hak. Cumanya masa hidup ni biarlah kita buat penilaian, perancangan yang terbaik. Tak salah macam tuan-tuan kita ada hutang. Macam mana kita nak settlekan kalau kita mati nanti hutang kita itu? So kalau kita mati tinggal harta, tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal tanah, tapi semua ada loan belaka kan. Nak bayar loan rumah, loan kereta, loan tanah tu macam mana? So melibatkan pengurusan-pengurusan yang kita kena fikirkan masa hidup, hasil kita belajar faraid. Wallahu alam. Minta maaf sekali lagi. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan, menunggu sampai waktu jam 9 lebih ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Siapa-siapa yang berhajat, kita jumpa esok insya-Allah kan. Kita diskusi buku ni daripada salah satu step lah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu tuan nak sebut buku tu tadi boleh dapatkan dengan Faizul tu lah, dengan harga 10 riyal kan. Itu buku saya tu. Itu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi